Kalau siapa-siapa nak boleh bagi tahulah. Okey, sila Farah. Okey, baik. Terima kasih Puan Salifah binti Kayan pegawai dari JPWP. Seterusnya saya difahamkan ada barisan guru penolong kandan sekolah menengah dan juga sekolah kebangsaan di Putrajaya dan juga ada yang merentas negeri hari ni dan mungkin salam sejahtera juga saya nampak saya kurang salam sejahtera jugalah dan juga kepada rakan-rakan guru PPKI yang saya sangat kagumi juga tak supply guru PPKI lah itulah. Terima kasih sekali lagi kerana sudi untuk menjemput saya nak bertukar sedikit fakta yang ada sedikit silap di situ, itu bukan pakar lah bukan pakar belajar-belajar jugalah jadi saya rasa ada juga cikgu yang dalam ni mungkin lebih tahu lagi banyak daripada saya dan nanti kita boleh kongsi-kongsi lah Okey, dan untuk hari ini sebelum tu juga saya mendengar dengan teliti feedback daripada kelas point tadi. Saya rasa kalau rasa macam berkesan saya rasa ia satu perkara yang sangat seronok lah untuk didengari kan. Jadi apatah lagi untuk murid-murid berkeperluan khas kan. Saya rasa itulah usaha gigih ni mudah-mudahan diberkati lah. Betul-betul Sabtu kan, duk dengar, duk bebel-bebel kan. Okey, jadi saya nak sharekan skrin saya sekejap terus kriteria kejayaan sekejap saya tidak tak buka full sebab saya nak berpindah-pindah ni. Boleh nampak kan skrin? Okey. Okey. Jadi hari ni lah saya tambah sikit elemen kepoyokan terselah lah petang-petang macam ni kan. Kalau gambar serius sangat nanti orang itulah risau kan petang-petang macam ni. Dan saya untuk kelas dojo ni pun saya belum explore sepenuhnya lah to be honest. Sebab kalau tengok fungsi mentor itu sendiri sebenarnya dia sangat luas dan kalau tengok tujuan utama dojo ni adalah untuk dia mencapai kepada tahap community kan. Dan sebelum tu sikitlah untuk memperkenalkan diri sepintas lalu. Biasa sajalah cuma saya memang class point trainer dan juga sebenarnya seorang mentor lah untuk sekolah SKPB 92. Jadi kalau saya nampak ada cikgu siapa itu cikgu Tika ada cikgu siapa dia masuk untuk sekolah tu dan biasanya akan keluar notification kat saya lah. Jadi saya sebenarnya kena sahkan bahawa guru tu memang berkhidmat di SKPP 92 lah. Sebab kita nak build the community sebenarnya kelas 7 ni dia bukan cinta dua hala. Dia adalah cinta tiga penjuru. Gitu kan. Sebab dia melibatkan ibu bapa, murid kita dan juga cikgu. Dia sebenarnya up to that level Tapi mungkin hari ni saya boleh fokus kepada sistem ganjaran lah terutamanya sebab kalau kita nak cerita tentang community ni sangat besar tapi saya akan sentuh sikit-sikit lah nanti kalau saya terlalu laju ke saya macam tersyok sendiri ke tolong ingatkan saya lah itulah kadang-kadang budak putus ni kan. Okey, jadi kenapa kelas dojo ni dia kata everything you love in one place sebab dia kata ni saya kata tadi dia nak create school community yang mana saya rasa agak praktikal sebenarnya untuk guru PPKI sebab dari segi class size mungkin murid lebih sedikit kan dan kemudian saya tak pasti tapi maksudnya dari segi hubungan dengan ibu bapa tu mungkin lebih rapat kan sebab selalu bagi feedback tentang perkembangan anak-anak yang istimewa ni kan. Okay. Jadi dia nak bina school community sebenarnya dan sebenarnya dekat Amerika Syarikat di US sebenarnya 95% education ataupun sekolah-sekolah tu memang menggunakan kelas dojo. Jadi kalau cikgu guna ni kira cikgu international lah. Dah level out lah dah ada level lah macam tu kan. Saya tengok cikgu Wah dia post kat Facebook dia kan. Saya perhati je kan. Kira hebat hebat-hebat cikgu PPKI ni sebenarnya saya salute lah. Okay. Kemudian dia connect dengan family. Kenapa nanti saya katakan sedikit. Dan inilah engagement dengan student. Sebab dia punya hubungan tu tidak terputus. Tidak terputus hanya di sekolah. Dia akan kita akan tengok yang ni. Inilah dia saya tak translate lah sebab nanti jadi pelik pula bunyinya. Jadi dia membolehkan untuk kita guru, pelajar kita dan juga keluarga tu sendiri, ibu bapa lah untuk communicate. Communicate melalui apa? Dia satu platform ni nanti yang kita akan masuk
Dan kemudian untuk kita boleh bagi feedback. Sebab kita juga akan menilai murid tu berdasarkan kriteria-kriteria yang customizable. Jawa kan, jadi ada bunyi Jawa sikit lah, customizable kan. Jadi kita boleh customkan, kita nak bagi dia markah berdasarkan apa. Kalau lecturer saya dulu dekat universiti kan, markah participation lain, markah assignment lain kan, markah sikap ke kan, tiba-tiba pun ada juga memang ada lecturer saya dulu ambil markah macam tu. Jadi kita boleh customizekan dia, kita boleh custom made kan dia kan, kita nak bagi dia markah based on apa. Kalau dia jawab soalan, kita bagi markah. Dan ini sebenarnya sistem ganjaran ni kalau belajar teori kat maktab dulu soalan bocor akhir tahun kan, exam akhir tahun, dia tanya teori-teori kan. Dia kau tanya Abraham Maslow, boleh jawab lagi tak? Agak-agak mungkin Kak Pah boleh jawab Abraham Maslow kan, Skinner kan. Jadi ini lebih kepada Skinner lah, iaitu dia fokus kepada dia buat ujian dekat tikus kan. Jadi bila tikus tu tekan, dia tahu dapat makanan. So dia tekan dapat makanan. Jadi bila kita apply dalam kehidupan kita ni, maksudnya murid-murid kita ni lah dia tahu ada sistem ganjaran. Bila jawab soalan dapat markah. Bila jawab soalan ataupun participate ke, tanya soalan ke, dapat pujian. Bagus. Bagus Zurin contoh kan. Bagus Azwa contoh bagus Safa. Jadi murid akan rasa macam kembang-kembang kan. Dia ada macam ada satu rasa dia inferior dia meningkat kan. Jadi macam itulah. Dan juga kita boleh ni lah post picture dan video dia macam ada satu FB juga yang kita boleh share aktiviti murid kita. Jadi murid ni dan parents juga sebenarnya dia boleh tengok. Kat sekolah tadi duk melukis ataupun masak-masak contoh kan. Saya tak tahulah, tak pasti sangat tapi saya rasa macam itulah dulu Cikgu Zurin dah ada masak-masak kan. Sedap nampaknya kan. Sedap nampaknya Dan kalau di alam maya ni kiranya kita boleh kita tengah mengajar online tu kan, kita screenshot kan, kita screenshot dan kita jadikan bukti aktiviti pembelajaran kita macam itulah. Macam boleh hantar report jugalah kat situ kan, dekat one place. Yang ni dari segi murid sendiri dia boleh custom juga avatar dia. Ada nak yang satu mata, dua mata, banyak mata pun ada macam tak sukalah satu mata macam iluminasi kan, contoh kan, ini ada agenda teori konspirasi ke apa kan. Jadi kalau tak suka boleh pakai yang dua mata. Tak suka biru nak pakai hijau kuning semua boleh, nanti saya akan tunjukkan. Dan kemudian untuk keluarga sendirilah family dan ibu bapa lah. Macam saranan ibu bapa lah Jadi dia pun boleh tengok update anak-anak dia sebenarnya. Dan dia available untuk web, kita akan pergi melalui web dan juga ada aplikasi dekat iOS dan juga Android. Kan kalau macam kelas point sebelum ni dia tak boleh lah dekat Apple kan, dia belum friendly lagi dengan Mac. Sebenarnya Mac yang tak nak kawan dengan kelas point lagi kan, sebab dia ada isu dari segi certificate lah, dari segi license. Jadi untuk yang kelas 7 ni tak ada masalah. Cuma dan dia percuma untuk teachers tapi tak percuma untuk parents, sebab dia ada yang kelas 7 beyond macam Astro pula kan, dia ada beyond. Maksudnya parents kalau nak gunakan sistem ganjaran ni kat rumah pun boleh. Parents pun boleh customkan benda ni. Customkan, dia kalau tolong mak dapat point ke kan, nanti kita buatlah satu poster kan, cukup point dapat bubble tea. Contoh kan, olah bubble tea je kan, contohlah. Okay, kita akan terus kepada hands on. Okay ke laju ke tak kan? Okay kan, just nice kan? Okay ke tu? Okay. Okay, terima kasih jawab kan. Saya takut saya syok sendiri juga ni Okay, jadi saya tahu ada yang mungkin saya kena buat survey sikit lah nak tengok cikgu-cikgu yang pernah menggunakan kelas dojo. Mungkin boleh angkat tangan ke? Nak buka mic pun boleh Cikgu Azwa, ya, Cikgu Safa lagi. Saya buka queue lah. Kak Zurin Okay, Kak Zurin. 92 je kot rasanya. 92 itulah dia melangkah maju ke hadapan kan. Mentor dia kat situ. Mentor dia tak apa-apa dah kan. Okay, terima kasih Jadi maksudnya ada yang ada pengetahuan asas. Nanti kalau ada yang part yang saya tak tahu jawab, tolong jawab Okay, terima kasih Cikgu Azwar, Cikgu Zurin, Cikgu Safa Okay, jadinya kita akan masuk terus. InsyaAllah dah tak complicated sangat sebab dia tertumpu dekat sini semua. Jadi kita kena ke website ni, www.kelasdojo.com. Okay, kita type je kelasdojo.com. Okay, boleh nampak kan tertingkap ni sebab saya tak guna duri device dah. Okay, jadi bila kita masuk, ni paparan hadapan lah. Jadi kalau cikgu yang mungkin first time baru nak
tak ada account lagi, kena klik untuk sign up lah. Sign up dan dia akan minta details untuk nama, dah ada sekolah, saya tak ingat lah ada punya details tu. Tapi macam biasalah kita boleh gunakan email apa-apa sajalah. Dia tak ada kelebihan macam Canva lah, kena mesti guna MOE baru dapat yang Canva for Edu kan. Yang ni apa-apa saja pun boleh lah. Dan kita boleh login sebagai teacher, cikgu. Kat sini pun boleh sebab kita untuk cikgu lah. Saya pun ada login gunakan email lain sebagai parent sebab saya nak test kan. Sebab ada anak saya dekat sekolah tu, jadi saya pun nak tengok apa yang cikgu dia buat. Jadi saya kolaborasi dengan cikgu Farha lah untuk sains. Nanti kalau sempat saya tunjukkan, dan student pun boleh masuk sebenarnya, dia nak tengok markah dia dah berapa. Ini school leader ni sepatutnya mentor kena liaise dengan school leader lah. Sepatutnya lah untuk kita kalau betul-betul nak wujudkan community ni memang kena bergabung lah, bergabung meletup lah sepatutnya lah. Okay, jadi cikgu boleh masuk, saya masuk untuk teacher login nanti sebab saya dah masuk kan, jadi saya klik. Okay, ni paparan hadapannya ni paparan hadapan lah. Jadi kalau itulah muka saya dekat sini adalah benda reben ni sikit. Dan kemudian kalau sekolah cikgu tak ada mentor lagi, mungkin boleh appoint seorang lah. Dia kalau tak ada pun tak apa sebenarnya, tapi mentor ni sebenarnya dia ada tugas sikit lah. Tugas dia untuk bantu nak sahkan cikgu tu sekolah tu ke kan, sebab kita tak nak orang luar tiba-tiba masuk kacau komuniti kita. Macam tu sebenarnya dan juga boleh bagi bantuan lah sepatutnya. Jadi dia sepatutnya ada pengetahuan lah. Okay. Habis kejap, Farah sebelum tu nak tanya, kalau sekolah tu tak ada mentor macam mana? Cuba seorang volunteer jadi mentor. Sebab saya pun asal usulnya, saya tanya mentor ni apa tujuannya, saya gatai kan duk ditanya sebenarnya. Jadi dia kata ada syarat-syarat dan apa semua, saya pun dia minta sampai tahap verification letter tau. Ataupun dia nak cut ID kita. Kalau tengok tugas mentor ni, ni kat sini. Untuk bantu untuk verify new teacher atau staff yang nak masuk kita punya community kat sekolah kita. Kemudian kita kena arrange, kita kena manage school directory ni yang saya kata macam Facebook tu lah. Lepas tu kita kena tapis lah school story kita, dia tak mengarut sangat kan. Mana kandungan tak sesuai tu kita kena buang. Sebab kita nak jaga community. Maksudnya mentor tu wajib kena ada lah. Saya tak pasti kalau cikgu selain 92 kalau tengok sekejap, mungkin ada dekat sini sekejap saya. Kalau katalah kita belajar hari ni, lepas tu sekolah tu tak ada orang lain yang tahu. So saya je seorang baru tahu. So saya boleh tak buat ID tipu-tipu mentor tu? ID tipu sebab dia perlukan surat verifikasi yang memang kita berkhidmat dekat sekolah tu. Dia memang macam tu. Boleh nampak ke saya punya YouTube ni? Bukan nak tunjuk YouTube lain, nak tunjuk yang what happened masa saya buat video ni. Sekolah ni masa tu tak ada mentor. Boleh nampak Dia akan keluar macam ni. Saya tengok ada sekolah berapa belas-belas tu ada. Jadi bila saya nak masuk 92 ni, dia kata your school doesn't have a mentor yet to approve you. At least bila kita nak join sekolah kita, kalau sekarang ni mungkin akan nampak lah muka saya kan, muka kartun ni kan. Jadi saya akan dapat notification. Zurin, saya cakap Zurin memang 92, bagilah dia lepas. Kalau tiba nama raksasa hijau ke kan, saya cakap siapa mengarut ni. Saya tak nak lah dia ada dalam komuniti saya kan, fake account ke, jadi itu tugasnya lah. Tapi kalau cikgu kalau yang boleh tengok nanti untuk sekolah, sebab kita kena masukkan detail kita punya organisation tak silap, ataupun catref untuk macam tu lah. Tapi kita kena tag dengan nama sekolah kita sebenarnya. Sebab again it's about their community lah. Kita nak build the community kan. Sebab dekat US ni dia orang punya community punya sense of belonging kan sangat tinggi kan. Dia orang memang macam tu. Keterlibatan parents ni semua kan. Nanti saya tunjuk gambar sikit lah ujung-ujung nanti. Jadi kalau tak ada mentor tak boleh guna lah. Boleh. Cuma dia tak ada macam sebab saya guna je. Dia macam dia tak sampai tahap yang ada school story kan. Kita tak ada orang yang nak in charge untuk sekolah tu. Kalau untuk sendiri-sendiri okey je, boleh guna. Saya pun boleh create ni hari tu. So tak ada masalah lah kalau sekolah tu tak ada mentor. So kita boleh guna personally lah, sikit-sikit lah. Personal wise boleh, tak ada isu besar pun. Alright. Ni cuma shock sendiri je lah ni saya lah tu kan. Okay, macam tu lah. Jadi kalau sekarang ni dia dah tag lah. Saya ingat ada 2-3 sekolah yang dah ada mentor juga dekat Putrajaya lah. Tempat lain saya tak pasti. Okay.
Sekejap saya takut saya. Okay, kita nak mulakan dengan kita nak create class dan juga nak tambah student Okay, jadi kalau cikgu punya yang baru masuk tadi, mungkin dekat sini kosong lah jadi ini berapa kelas yang saya dah buat. Yang ni hari saya buat tutorial jadi sikit je lah saya ambil murid. Jadi saya boleh slowkan sikit jadi cikgu boleh create new class. Kita klik dan class name, katakanlah hari ni cikgu nak darjah berapa ni? Satu lah, budak-budak kecil lah biasanya darjah 6 kadang-kadang bila kita buat kan. Dia macam tu je lah. Tak tahulah kalau kita cakap okay cukup 50 poin dapat headphone kan, contoh kan, headphone kan. Mungkin dia semangat sikit lah. Satu awesome jadi mungkin cikgu dari satu, kita satu grade. Dekat sini juga ada sharing points yang ini kita boleh share, kita boleh notify parents sebenarnya kalau anak mereka dapat markah. Macam itulah. Tapi itulah saya kata untuk kali ni saya rasa saya nak fokus kepada bagi sistem ganjaran tapi tak melibatkan parents dulu. Boleh tak? Tujuh-ujung kalau rasa tak libatkan parents boleh sebab kita kena settle dululah setup dalaman nanti kemudian nak share invite tu senang je. Kita minta email ke phone ke okey je. Okay, dan saya pilih untuk tak share point dengan parents lah Kemudian kita tekan create class. Okay, kita add your students kan. Okay, engage your student with instant feedback ni semua, kita pun nak tambah murid kita. Sebab tadi kelas kita dah buat satu awesome. Okay, kita nak add students. Jadi kita boleh juga nak manually, kalau murid tak ramai, kelas PPKI selalu berapa orang Dalam 7. 7 Okay, kalau rajin boleh type lah contohnya Saripah kan. Boleh lah Bu. Boleh lah layan lah petang-petang ni kan, kaya pula minta maaf jari gemuk kan. Dia salah pula tekan. Okay, saya pun add. Okay, tapi kalau macam ramai kan, jadi kita boleh sebenarnya kita import, copy and paste your student list. Kita import dari mana? Ni kita boleh import daripada Word ataupun Excel. Okay, sekarang katalah saya nak import kita tekan. Kita kan biasa ada selain nama ke awal tahun tu kan. Kita import. Sekejap tak mesti pula. Kenapa tak nak? Sekejap Mouse tu comel sangat. Itulah mungkin dia gemuk sangat dia cover. Sekejap sepatutnya boleh lah kita boleh import daripada Excel. Dia tak mau pergi kita boleh import dari Excel. Contohnya tak apa saya buka Excel kat sini. Tadi saya dah minta saya nama lah. Jadi ni contohnya kita paste saja. Sorry saya tengah copy dekat Excel Ini senarai nama cikgu-cikgu PPKI yang join tempoh hari. Jadi ini contohlah untuk saya buat kelas lah Okay, jadi bila kita dah masukkan nama ni, okay, kita boleh tekan save. Sorry sekejap Mana pula dia pergi ni? Semula Kita patah balik. Okay, mana kelas awesome tadi kita masuk balik. Kita nak tambah student kan? Dia tak menjadi untuk yang ni tapi sebenarnya boleh. Biasalah nak bagi saya nervous terlebih ni. Okay, sorry. Kat sini tadi dia jadi pelik sikit. Okay, jadi ni Aziza Zorina ni contoh Jadi kita klik pada import list. Sebab ni ramai kan. Jadi ni pun penting lah sebab kita perlu tentukan nama yang kat depan ni. Contohnya Adam sekarang Adam Haikal, Adam Hazim, Adam Ronaldo contoh kan. Jadi kalau macam ni okey lah Aziza sebab nama depan ni yang akan appear. Kalau macam Muhammad ni nanti dia jadi Muhammad je kat depan. Muhammad ada dua kan. Jadi Muhammad Asri kita bubuh dekat sini juga. Dia ada kesan dia nanti. Contohnya Cikgu Syawal kita cut so kita tahulah. Safariza okey lah kalau kita sebut kita tahulah siapa murid kita tu kan. Nur ni tak tahu Jadi kita bubuh sini siap-siap. Nan kita cut macam tu lah contohnya bagi Siti Fatihah ni nice sikit ke kan. Ada sebab ada dua Siti kan. Tapi keliru pula nak bagi markah Siti mana pula. Tapi kita kalau dah tersalah kita boleh edit later. Don't worry. Nanti saya masukkan siap-siap lah. Okay contohnya macam tu lah Ni Siti Nurin dan lagi. Ada ke cikgu-cikgu ni dalam ni hari ni? Okay, Hayati Malik. Hai Kak Yati. Ada yang ada. Ada yang ada kan? Okay. Macam tu lah lebih kurang nak mengedit ni kan sampai esok pula sekejap Okay, dah kita continue terus dan kita save.
Okay, ni saya kata tadi kalau kita nak connect dengan parents dia dan kelas, student tu yang kelas ni, kita boleh get invite lah. Kita get invite ni kita perlukan email ataupun nombor phone tapi email senang kot sebab notification semua akan masuk dekat email. Macam tu lah, memang letter lah. Jadi tada! Inilah dia kelas 1 awesome, kita ada berapa orang murid ni, dia dah tak ingat dah. Kan? Jadi inilah murid-murid kita. Comel ke tak comel? Nasib baik gambar tu comel. Oh, yang mana yang dekat Sarifah tadi comel dia tak? Okay, kalau tak comel kan jangan risau. Boleh tukar? Mana? Tukar, katalah yang tak nak mata 1, nak mata 2 tu boleh tukar kat sini ke? Boleh. Okay. Boleh tukar kemudian contohnya ni kan, yang ni tak boleh kat sini lah, dia kena buat dekat edit class ni. Tak apa, kita akan go through nanti Okay, boleh. Jadi sekarang ni kita dah berjaya buat apa? Kita dah berjaya sampai tahap add students. Ni kan kita dah settle lah kiranya. Okay, masukkan boleh import guna Word ke, guna Excel ke. Okay, nah sekarang ni kita boleh ambil attendance. Kan contohnya, okay, cikgu nak mulakan kelas ni, nak tengok dulu siapa dah masuk. Okay, dekat bahagian bawah ni, cursor saya ni bergerak lebih perlahan. Okay, kita melangkah ke attendance dulu untuk sebab kita nak tunjuk attendance dulu. Okay, kita klik. Okay, saya sebut nama. Amriatun ada tak? Tak ada. Aziani ada? Aziani ada. Okay. Kalau murid tu kita tengok ramai yang tak datang daripada datang, jadi kita kena mark all absent dululah. Merah semua kan? Merah dah. Jadi marah Aziani, saya ada. Jadi kita pun klik hijau. Kuning ni untuk datang lambat. Kuning datang lambat kan? Aziani kenapa? Sakit perut. Jadi kita bagi kuning lah. Tapi kira lah tu. Jadi dah tak ada rimak-rimak dia nanti. Aziza ada? Azlina ada? Contoh ada kan? Faizal ada Faizal? Contoh yang mana ada ni saya hijaukan lah. Saya bantai-bantai je lah ni bantai lah Ni marah pula kalau saya tak hijaukan ni. Saya nampak tadi Nurul Tia. Jadi kalau nama tu jadi Nur, kita pun tak tahu Nurul apa kan kalau kita tak edit nama tadi. Jadi Nur Adila ni, Nur apa ni, Nur Syuhada kan. Kita boleh hijaukan lah. Zuan ni berani kau tak bagi hijau kan. Ni tak sikit Salih ni lagi berani kalau tak bagi kan. Okay. Okay, ini kita boleh ubah jangan risau nak gaya apa semua nanti boleh. Dia ada beberapa theme dia lah tapi yang biasanya ni lah yang keluar dulu, kita panggil mambang kan, mata 1 iluminasi kan. Iluminasi sangat kan Zorina banyaknya mata kan. Itulah saya doa mudah-mudahan satu hari nanti kita pun yang Muslim kita ada kita panggil apa EdTech education technology kan. Jadi kita boleh hasilkan benda-benda yang syariah compliance lah kan. Mesra kan, mesra Muslim friendly semua. Okay, saya nak save attendance lah, saya anggap ini yang hadir lah, ramainya dia tak datang kan. Bagi banyak sikit lah hijau. Ada ke nama dia kat sini saya tak tanda kita buat. Jadi ini bukan ini bukan apalah nak kata RIP bukanlah nak kata dia tak datang Jadi yang hidup ikon dia ni adalah yang datang. Macam tu lah kita boleh ambil attendance. Okay, kemudian kita boleh bagi markah juga nanti dekat attendance kan. Jadi kita dah boleh tanda siap-siap sebab segala yang kita rekodkan ni bila kita masuk ke attendance, kita bagi markah sebab participation semua, dia akan boleh generate dekat report. Kita boleh tengok report nanti Okay, ni contohnya lah. Okay. Boleh ni untuk attendance. Senang kan? Ada macam PDM lah, kita kena klik all dulu kan. Yang tak datang baru kita tick kan. Okay. Ni lah yang datang tak datang. Tadi ni yang lambat lah. Jangan lupa save. Okay, next. Kita nak pergi kat toolkit. Toolkit dia pun menarik Okay, dekat bahagian bawah ni. Dia ni kita tekan. Okay, dia ada timer. Okay, saya nak bagi awak jawab dalam masa 15 saat. Dia akan keluar, ni lah. Dia ada keluar dia punya timer. Tak payah cikgu nak pasang apa ke kan. Kita boleh jawab saya bagi kerja ni awak jawab 15 saat. Jawab class point. Kan dah belajar Canva, dah belajar class point, gabung pula dengan kelas dojo, saya takut meletup nanti meletup semua cikgu-cikgu kan. Meletup dari segi hasil kerja kan. Jangan kita yang meletup lah janganlah kalau rasa kita penat kita berhenti dululah. Saya kalau penat saya tidur je. Kan. Boleh ke bagi tips macam tu sebenarnya memang kalau penat kita tidur je lah, buat apa lagi kan. Kita dah rest barulah kita tenang kan. Okay, itu untuk timer. Ini untuk random. Random ni dia macam Wheel of Fortune. Wheel of Fortune kan, Wheel of Names. Okay, Nurtia jawab. Okay, soalannya ialah budak semua tak nak jawab. Klik kan. So kita nak elak cikgu tanya, cikgu jawab. Kita pun, okay, pilih lagi. Okay, Aziani jawab. Buka mic. Jawab apa kan, soalan pun tak bagi kan. Jadi macam itulah.
Ya, cikgu baiknya Aziani, baik. Aziani, soalan saya tadi, ya ada tadi ke? Kan, jadi kita boleh pilih budak pilih murid yang hadir lah. So yang tak datang tadi, Syawal tak datang ni, dia tak adalah keluar nama kat sini. Ada tadi saya tanya dia datang Faizal tak datang kan? Nama dia takkan ada kat sini. So kita takkan panggil murid yang tak datang lah. Kan, jimat masa lah. Jimat masa Oh sorry, saya nak pergi ni tadi Okay, toolkit seterusnya, group maker. Okay, group maker ni dia ada dua jenis Kalau kita klik group maker yang dekat sini, okay, katakanlah murid kita berapa orang yang datang tadi? Ya Allah, sekejap 1, 2, berapa orang ni? Okay, katakanlah kita nak pecahkan kumpulan. Bezanya kalau kita guna group maker yang ni, kumpulan ini dia tidak akan kekal. Dia tidak akan kekal selama-lamanya kan. Dia macam kita nak assign untuk waktu tu saja. Contohnya saya kata nak satu kumpulan 2 orang je lah. Okay. So bila kita klik, okay, Azani satu grup dengan Azlina, Kak Pah dengan Kak Wawa, Syawal dengan ni semua kan. Jadi inilah grupnya. Tapi grup ni kalau kita keluar dan kita masukkan balik, saya takut dia akan berubah kedudukan lah. Maksudnya kita dah tak geng yang sama lah. Tapi ada cara untuk kita kalau kita nak bagi projek in the long term, kita nak bagi dalam seminggu, mungkin projek yang lebih jangka masa panjang kan. Jadi kita boleh buat grup yang kekal jadi saya tunjuk. Tapi kalau untuk discussion sekejap macam ni boleh lah kan. Jadi boleh guna yang ni lah, group maker nak bagi 4 orang, 2 orang, seorang tak boleh lah, tak nama grup lah tu show sendiri. Okay, noise meter ni fungsi dia macam ni lah, dia untuk kita nak kurangkan sensitivity apa ni, saya pun tak pasti sangat lah yang ni, saya pun jarang guna. Kalau kita menjerit kat ni kan, tak tahulah dia naik macam tu lah. Nanti cikgu-cikgu yang tahu boleh beritahu saya sebab jarang guna. Direction ni, kita boleh bagi macam bentuk arahan dekat sini untuk aktiviti yang kita nak buat. Contohnya aktiviti kita ialah aktiviti memasak ke contoh. Memasak dia tak perlu buat ni perbincangan, discussion tentang isu semasa contoh ke. Isu semasa terus isu politik janganlah Okay, jadi kita beri direction dekat situ. Ini untuk tajuk think passion ni sama juga. Sebab biasanya kalau macam dekat negara luar kan, dia ada satu macam, biasanya diorang ada projektor lah. So diorang pancarkan dalam kelas. Contohnya tajuk saya hari ini ialah apakah makanan, apa ni ya Allah, tak tinggi je dah. Makanan kesukaan kamu kan. Ni dia kata suruh bincang dalam 2 orang. Jadi dia akan pop up dekat sini. Kalau kita ada macam projektor dekat kelas ke apa kan, jadi murid-murid boleh berbincang lah. Itu yang dalam keadaan murid yang fizikal lah, bersemuka kan. Sekarang ni kalau dalam dunia alam maya ni, saya tak pastilah kalau dia nak berbincang 2 orang tak jadi rasanya. Kecuali kalau kita buat breakout rooms kan. Google sekarang dah ada breakout rooms kan, tapi saya belum cubalah. Kalau guna Teams tu dah lama lah Okay, dan today ni tentang kita nak update je lah cuaca baik hari ni ke, macam tu lah kita boleh tulis announcement kan, cuaca hujan ramalkan, kalau rasa penting lah. Okay, yang ni tak pasti boleh dengar ke tak, tapi kalau macam kita bagi tugasan dekat murid, kita boleh tekan lagu lah. Kalau budak fokus kita mainkan lagu ni tenang-tenang je. Saya tekan, boleh dengar tak? Tak ada. Tak dengar kan? Sebab itulah saya guna mic ni, dia akan jadi macam ni lah masalah saya kan. Saya pun tak rajin nak tukar-tukar ni, tapi nanti cikgu-cikgu boleh try Dia kalau music yang aktif ni macam okay, saya bagi lagi dalam 30 saat. Jadi lagunya macam lebih laju dan untuk macam menggesa sikit lah. Kalau si lagu tenang-tenang tu boleh guna yang fokus ni. Boleh dengar lah. Saya tak nak tukar lah stereo ni, nanti saya dah tertukar setting tak dengar dah suara kan. Okay, buat teknikal ni kadang-kadang feel jugalah. Okay, jadi dekat toolkit ni ada macam-macam ni dekat sini. Nanti boleh play around. Alright. Okay, ni toolkit. Okay, next. Okay, ini saya rasa part yang paling penting iaitu kita nak tentukan, kita yang tentukan murid kita ni kita nak bagi dia markah berdasarkan apa. Okay, contohnya kita nak pergi dekat classroom tadi. Okay, classroom, kita nak masuk satu awesome. Okay, dan kita ada 2 cara sebenarnya untuk kita nak bagi sistem ganjaran tu. Ni tadi kan. Yang pertama, kita klik dekat the whole class. Okay, bila kita klik, viewer ni dia masuk. By default, dia bagi yang ni.
Kalau kita tengok murid kita tolong orang lain, kita bagi 1 markah. On task, hantar kan, contohnya dekat GC, kita bagi 1 markah. Kalau dia tanya cikgu kan, dia participate, kita bagi markah. Persistence, teamwork, working hard dan sebagainya. Cakap, alamak saya macam tak nak lah yang ni. Boleh ubah tak? Boleh. Kita nak tambah kan, tak cukup ni kan, tak cukup. Contohnya tugasan class point kan, kita belum boleh tambah skills. Dan yang ni pun kita boleh, kita hover je mouse kita atas dia ni, nanti kita boleh edit. Contohnya kita nak dalam bahasa Melayu lah senang budak-budak faham contoh kan, kita pun mengajar bahasa Melayu kan. Jadi tentang kerjasama contohnya, kerjasama saya nak bagi markah tinggi sikit. Pemberatan markah pun kita yang tentukan. Sebab saya nak murid saya bekerjasama, jadi saya bagi, kalau saya nampak ada markah kerjasama, saya nak bagi 5 contoh. Kita tentukan dan kita save. Tu dah bertukar. Contohnya apa lagi? Homework on task ni homework atau kerja rumah. Kerja rumah. Kalau hantar kerja rumah, bagi 5 markah juga. Semua 5 lah ni. Ni participating bagi apa? Penglibatan penglibatan murid penglibatan. Tanya soalan, saya bagi 2 markah. Amboi macam tak galakkan budak pula kan. Bagilah 5 sama. Kan? Jadi samalah ni. Teamwork, markah kerjasama, kumpulan ke apa ke, kita bergantung lah. Okay. Jadi kita boleh set up jugalah untuk parents boleh tengok ke tak markah yang positif saja ke ataupun tak ada point ke apa benda, kita setting lah. Jadi ini adalah benda-benda yang positif, benda-benda yang baik. Positive reinforcement kan. Jadi budak tahu kalau dia siap kerja rumah, mesti dapat 5 markah kat kelas dojo kan. Macam cikgu Wah kan. Dia tulis itu saya nampak, dia katakan saya baca dia kata murid dia siapkan apa benda, nanti cikgu Wah bagi markah dekat kelas dojo. Kan, jadi murid tahu. Dan saya rasa best kalau kita buat poster siap-siap lah. Contohnya ada 100 point kan. Jadi dapat apa. Jadi budak dia motivasi lah walaupun nampak macam materialistik sikit kan, keduniaan kan. Tapi saya kadang-kadang saya percaya kita kena kadang-kadang kita mula dengan paksa rela lah. Ya? Apa tu? Ada soalan ke? Bukan Kak Awang kat tangan sorry. Silap, tertekan. Tertekan tertekan tak apa, jangan tertekan pula atau kalau tertekan stres tu saya tak dapat nak bantu lah. Itu kena urus sendiri lah Kita kena buat senam. Ya Kak Zurin. Alamak takut pula Kak Zurin dah tanya ni. Kak Zurin? Ya? Ustazah nak tanya, kalau yang tadi tu kita buat the whole tu, maksudnya bila kita tekan tu semua murid akan dapat lah, maksudnya pukul rata lah tu yang bila kita tekan the whole class tu. Bukan, yang ni sekarang ni kita nak fokus kepada kita setkan the whole class tu, apa kriteria untuk satu kelas tu. Kita belum bagi markah lagi, belum. Ini lebih kepada kita, ini lebih kepada kita nak setting markah tu ya. Kita nak tetapkan. Satu awesome ni kalau budak-budak dia kerjasama dapat 5 markah. Kalau penglibatan dia dapat 5 markah. Contohlah macam tu. Mungkin kelas lain tak perlu kerjasama sangat. Mungkin kelas lain markah kerja rumah 10 kan, sebab kelas tu macam rajin sangat kan. Jadi berbeza-beza lah, ikutlah. Tapi kalau kita nak import pun boleh sebenarnya. Kita import dekat kalau kita nak import daripada kita nak tiru kelas lain pun boleh. Import maksudnya dari segi dia punya jenis-jenis tawaran pemarkahan, rubrik pemarkahan, ambil rubrik kan. Itu shortcut lah kalau kita dah pernah buat boleh juga. Lagi markah apa biasanya kalau pendidikan khas? Terima kasih. Jadi pendidikan lagi selalu bagi markah berdasarkan apa? Mungkin boleh share cikgu-cikgu yang bagi markah GC ke kan? Mungkin GC special markah? Latihan GC kan? Kalau saya memang bagi markah untuk latihan GC. Sebab pernah tak hantar kan? GC alamak paling banyak 5 pula kan? Mungkin kena kecilkan skala lah patutnya kan? 5 jugalah kan? Bantai lah. Lagi apa lagi? Macam Kak Zura bagi markah berapa? Dan apa lagi markah generis kriteria? Sebab tak pernah, tak tahu yang sebab saya edit ni, so kita guna yang lama lagi lah. So hari ni dapat ilmu baru boleh edit. Biasanya lebih kepada pasal participate kan, pasal kerjasama tu lah yang so ini benda baru lah, baguslah, thank you. Jadi nanti cikgu tahulah cikgu-cikgu nak menilai PBD yang macam mana kan, pemerhatian. Inilah kalau dari segi penglibatan
tanya soalan ke dapat markah kan. Itu kita boleh tengok kemahiran lisan dia kan. Kalau budak-budak yang extrovert, dia dapat skor lebih lah kan. Okay, macam tu lah. Ini bahagian positif Ada juga bahagian negatif. Ini needs work. Yang mana kalau kita ada segi ni macam hukuman lah pula. Budak collect markah, bila dia tak ikut kriteria kita kita boleh tetapkan juga. Contohnya tak siap homework ataupun lewat hantar tugasan kan. Kita cakap anda awak lewat hantar, awak buat, yang penting awak buat dapat 5 markah. Tapi kalau awak lewat, saya potong awak 2 markah. Saya pun save. Saya tak tahulah tapi kalau saya tak bubuh lah sebab saya takut musim PDPR ni tekanan pula kan. Tapi sama ada dia boleh bagi motivasi ataupun bagi tekanan lah. Ada dua lah kalau budak tu ambil positifly, boleh lah ataupun apa lagi jenis-jenis yang kita bising ataupun tak behave ke kan, kita yang tentukan lah. Kan kadang-kadang kita nak kawal kan, okay bising sangat ni saya dah bagi amaran 3 kali, awak tak dengar, okay saya potong markah awak dari segi behavior. Disiplin lah kot kan. Saya potong markah disiplin awak. Disiplin, nak tolak markah ni tolak disiplin besar sikit lah, 3 kan. Tolak 5, ambil markah dia kan semua. Jadi ikut suka hati cikgu lah. Jadi nanti kita akan tengok, kita dah bagi markah dan kita akan tolak. Kita boleh sebenarnya tapi kalau tak nak, kita klik je balik edit kat sini, kita padam sajalah. Tapi untuk contoh ni saya kena tunjukkan lah boleh buat macam tu juga. Okey, boleh Ni dari segi kita dah setting baru, kita belum bagi markah lagi kita belum bagi markah. Okey, ni dah. Okey, jadi saya kena tengok ni balik, saya takut saya terbabas Okey, jadi satu lagi cara. Tadi kita tekan dekat mana? Whole class kan? Kita dah setting. Kalau nak jalan, tak nak jalan shortcut, dia cikgu 92 hari tu, dia tak nak jalan shortcut dia nak jalan jauh. Kan, nak pergi sekolah, dia tak nak terus sampai sekolah, dia nak singgah Petronas kan, dia nak pusing dulu tawaf roundabout 2 kali kan. Jadi ada jalan yang lebih panjang, kita pergi dekat option ni. Okay, kena pastikan kita dah masuk kelas ni. Jadi option ni semua macam setting dia lah tentang berkaitan dengan kelas ni. Jadi option ni kita tekan, kita edit kelas dekat skill ni. Yang ni kita akan go through kejap lagi. Tapi dekat skill ni sama juga. Kan? Ada kerja rumah, kerja sama, latihan ni semua. Dia ada 2 cara. Nak edit dekat sini pun boleh. Edit lah. Working hard, markah kesungguhan kan. Kesungguhan ke apa ke kan. Boleh. Ya, betul-betulnya lah typing saya hari ni. Maklumlah petang-petang begini kan. Kopi-kopi tak ada Puan Saripah? Hidang-hidang air tak ada Tak ada Mas sendiri. Minum sendiri. Jadi saya korang tengok awal Okey, baik. Okey, macam tu lah maksudnya ada 2 cara untuk kita nak buat setting. Setting dulu, belum bagi markah lagi. Okey. Seterusnya, ni tadi next work saya dah sentuh tentang yang negatif tadi lah untuk kita potong markah. Cakap awak tak behave, tak dengar cakap saya potong markah. Okey, boleh. Okey. Sekarang kita nak go through yang tadi yang duk panjang-panjang kan. Saya mula-mula pun a bit confusing juga. Saya lah sebab kadang-kadang kita cakap lagu mata banyaknya benda nak tekan kan. Sebab kelas dojo ni kalau tengok sejarah dia daripada tahun 2011. Kemudian dia sangat popular lah sampai 2017 tu, sampai dia ada melibatkan 3 universiti termasuklah Harvard, Stanford dengan Yale Sebabnya Yale ke Yale Yale kan? Yale kan? Dia Yale University, dekat US lah. Itu saya kata dia dah jadi satu company yang edutech lah, education technology kan. Jadi 95% cikgu-cikgu dia memang guna, bayangkan. Sebab dia orang memang build community sungguh-sungguh. Kan, parents boleh komen komen lah tak tahulah kalau parents kecam ke kan, sebab dia orang punya mentaliti dan budaya tu bezalah dengan kita kan. Kita ni kadang FB pun kita dah seram nak baca kan. Jadi kalau untuk kesihatan mental kita kadang tak payahlah, besok ni kita kena kurangkan lah sikit dia punya, saya lah kena kurangkan sikit lah demi menjaga kesihatan mental kita semualah. Okay. Dan sekarang ni kita dah edit kelas, kita nak masukkan info student ni, kita boleh check juga. Tadi cikgu dah setting ke kita nak try bagi markah dulu. Okay, boleh juga. Okay, contohnya saya tanya Aziani. Kak Zurin kalau guna Dojo ni share dekat Google Meet tunjuk tak paparan ni dekat Google Meet? Share kat Google Meet. Buka sebelah-sebelah kan? Buka sebelah ni, cikgu tahu tak? Betul.
supaya kalau kita buka dua window, contohnya kita buka Google Meet sebelah kan, sebelah sini dengan sebelah sini. Jadi bila kita murid tu participate, kita terus bagi markah. Contohnya yang jawab tadi, Zurina. Dia jawab tadi saya tanya kan, jadi markah apa? Markah penglibatan. Saya pun bagi markah. Tu jadi murid pun nampak, Zurina dapat 5 markah. Kan, jadi murid pun rasa macam, budak kecil dia akan teruja lah dia akan ada rasa persaingan sikit kan. Budak kecil kan dia self-centered. Dia rasa macam dia tak boleh kalah dengan member dia kan. Apa tu kalau sembang tu nak menang je kan. Budak-budak kecil lah. Tapi kalau budak besar ni kadang dia lain sikit kan psikologi dia. Budak perdana lah terutamanya kadang-kadang dah lain sikit lah, dah besar kan. Jadi kalau budak kecil ni kadang, alah saya nak 5 markah. Okey, saya nak soal lagi. Okey, siapa nak jawab? Azwa jawab Kak Azwa jawab apa? English Bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Okey. Saya pergi ke kedai ke saya pergi di kedai? Apa? Ulang balik. Soalannya, saya pergi ke kedai ke saya pergi di kedai? Kena saya ada buat soalan lah kat sini kan. Okey. Saya pergi ke kedai. Saya pergi ke kedai. Betul tak jawapan tu? Betul. Okey, saya bagi markah. Markah apa nak bagi ni? Markah. Ataupun kita jawab lah. Jawab dengan betul kan. Kita boleh tambah. Jawab dengan betul je dapat markah. Ataupun kita main class point. Murid kan kita tanda kan. Bila diorang semua dapat betul semua, kita pun boleh bagi markah terus. Betul tak? Jawab dengan betul kita boleh gabung-gabungkan ilmu ni lah. Tu saya kata digabung meletup jadi yang meletup biarlah cikgu-cikgu saya tak nak lah meletup hasil kerja lah mudah-mudahan. Berapa markah tadi nak bagi lupa dah. Jawab dengan betul pun saya bagi 5, banyaknya lah 5 kan. Sebagi nak motivasi lah, teamwork kan. Katalah 5 lah semua, cincai lah. Okay, jadi Cikgu Wah tadi saya dah bagi markah belum? Oh belum merajuk dia kan. Okay, bagus. Jawab. Merajuk kan? Alah kan. Orang sedih kan merajuk, cikgu bagi markah. Tengok. Azwa 5 markah jawab dengan betul. Jadi murid dia nampaklah orang lain, nak kena jawab. Jadi mudah-mudahan dia menjadi satu sistem ganjaran lah untuk budak kan. Dia rasa nak jawab, dia rasa nak participate jadi macam tu lah kaedahnya lah. Kaedahnya Okey. Sebenarnya saya terlupa kita tadi saya cakap kita boleh buat kumpulan tadi kan dekat bawah ni, dekat toolkit ni ada group maker. Tapi kalau kita nak buat projek yang mungkin long term, kalau perhatikan dekat atas ni, nampak ada beruang comel ni. Beruang ke ni? Ada beaver kan? Okay, student ada groups. Bila kita klik dekat groups ni, kita boleh buat classroom groups. Contohnya memang daripada awal tahun ke ataupun sampai bulan berapa ke, kita nak buat kumpulan kan? Saya nak kumpulan Azlina dengan Faizal satu kumpulan, kita boleh pilih. Jadi kita akan create group lah. Consist of berapa? Contoh macam tu. Kita boleh tetapkan group ni apa? Kumpulan. Tak tahulah nama kumpulan Kumpulan Fabulous. Fabulous. Kan tu meja ni marah cikgu BI ni kan. Huruf besar. Kumpulan Fabulous. Okay, kita create group. Boleh juga nanti kumpulan Fabulous ada siapa? Azlina dengan Faizal contoh kan. Kita boleh, yang ni dia akan kekal kat sini. So anytime kita nak tengok yang kerja-kerja berkumpulan, sebab kita nak bagi markah kerjasama kumpulan, kita boleh dekat groups ni. Ini adalah untuk markah individu. Okay, faham Kalau kita nak award group, okay bagus kumpulan ni, dapat teamwork, saya bagi 5. Jadi dalam ahli dalam kumpulan ni, semua orang dapat markah. Sebab dia orang hantar kerja kan. Macam tu lah. Ini untuk groups lah. Sikit lah saya nak cerita tentang tak tahulah sijil apa yang dapat baru ni, tapi tentang Microsoft Education. Dia tentang pembelajaran abad ke-21 yang mana kalau diamalkan maksudnya diorang ni siapa diorang ni ni lah pakar-pakar ataupun educator seluruh dunia yang dia nak tekankan ialah ada 6 elemen. Exam ni dia menguji tentang 6 elemen. Kalau cikgu berminat dengan Microsoft punya learning path semua boleh join nanti dekat MEC. Ada 6, saya sebut satu je iaitu collaboration. Sebab tu kadang-kadang PPD, betul tak kalau salah betul kan PPD dia nak kalau nak tengok RPH kita ataupun nak tengok kita punya pencerapan kan, dia nak tengok kita bagikan group kan, nak tengok pelibatan murid. Sebab collaboration ni memang sangat penting lah sebab budak-budak kita ni memang kita kena ajar sebenarnya dari segi untuk bekerjasama. Sebab bila kita bekerja nanti kan tak boleh bekerja seorang, betul tak? Nanti kan sedih seorang kan.
Memang sangat crucial sebenarnya tentang collaboration ni. Saya pun belajar dan dapat ilmu lah. Dia kena fikirlah lepas ni nak kena buat apa, kena buat breakout rooms lah, macam-macam lah Okay. Okay, soalan ke okey ke ni? Saya duk cakap seorang-seorang ni okey ke ni? Soalan ke? Laju ke takkan? 3.5 dah. Okey. Okey Ya dah tu. Okey. Tak okey beritahu sebab yang ni kita tak boleh nak ni lah kita redah saja lah Jadi mudah-mudahan dapatlah sikit sebanyak nanti. Okey. Okey, tadi kita dah sentuh tentang option. Ya Allah, tak habis rupanya. Okey, info classroom. Okey. Okey, dekat mana info-info ni semua? Dekat sini. Oh, sorry. Oh, okey, dekat edit class Okey, dekat edit class ni, tadi alang-alang saya dah sentuh tentang option ni. Kita dah masuk kelas kita ni, ada option. Okey, ni tadi kita dah edit class Saya nak fokus kat satu-satu ni semua, kita nak go through apa fungsi dia. Okey, kita edit class. Okey, tadi kita dah pergi dekat skill kan, kita dah tahu dah. Okey, ni info class. Kalau kita nak tukar gambar, satu awesome ni macam tak sesuai, gambar lipstick tak? Lipstick gambar, ni lah canggih kan, cikgu-cikgu dah belajar macam-macam kan. Jadi ini dia betul, kalau kita nak student kita, kalau kita murid baru pindah, kita boleh masukkan. Okay, kalau ni family ni tadi, kita boleh jemput mak ayah dia supaya dia boleh join ni, invite ni, kita masukkan email. Okay ke tu? Okey kan? Jadi macam tu lah. Kita boleh masukkan email atau phone. Phone saya tak pernah cubalah. Biasa saya masukkan email. Nanti keluar pula mesej banyak kan? Okey. Jadi inilah dia. Student. Student saya tertinggal satu perkara penting. Murid kita tadi, ingat tak saya cakap? Kita boleh view, parents boleh view, murid pun boleh view. Sama ada di PC, di laptop ataupun di handphone. Kalau dekat handphone, sama ada mereka kena download apps. Comel siapa yang dah ada download? Ada yang dah ada download tak? Kak Zura ada download tak? Kat handphone tak ada. Ada download nanti boleh cubalah kalau sempat saya boleh mainkan dengan Emo sekejap lagi. Okey, contohnya macam ni lah, murid baru boleh tambah. Okey, murid ni kita boleh tunjuk macam ni. At home ni yang saya kata beyond tadi tu. Ni yang kalau macam mak kata ngaji kat rumah bagi markah, mak yang bagilah. Supaya benda ni continuous. Murid akan buat sebab dia tahu dia buat dapat ganjaran. Kalau dia tolong, mak dapat RM2 contoh kan, macam tu lah. Tapi yang ni dekat sekolah untuk classroom ni, murid bila kita klik. Okay. Ni dia kata macam mana student nak log in. Ada 3 cara. Yang pertama kita bagi QR code ni. Saya bagi QR code ni, awak scan nanti dia boleh masuk. Okay, ataupun kalau murid kita tak ada masalah nak mengingati password, email MOE ke, dia sign in je lah guna Google. Ni pun senang juga. Dan lebih senang kalau kita nak sharekan kod kelas pun boleh juga Contohnya kita klik, kita masukkan, kod ni. Ni kod kelas. Kod ni nak masuk macam mana? Dekat sini. Kita share dengan dia, okay murid-murid, buka kelas Dojo app. Ni untuk siapa yang dah download lah. Ataupun website dojo.me. Okay, jom kita try Dojo mana ni nak bubuh sini dojo.me. Apa jadi kalau kita klik? Tak jadi pula Semula mana dah? Okay, sepatutnya boleh dojo.me, kemudian enter text code. Oh sorry, kat sini lah. Ya Allah, tak perasan lah. Jadi kita masukkan text code. Apa text code yang tadi? LTZSMJ. Kita pun masukkan LTZSMJ. Baik, sudah. Kita kena buat kod barulah kod Farah tapi biasa kalau letak S tadi, Farah type X. Ya Allah, teruknya patutlah LTZSMJ. Ya Allah. Okay, go back. Apa tadi? Nampak tak mak-mak? Bila ingatan. LTZSMJ. Alah, macam tak biasa pula lupa kan. Jadi macam kita lah kadang-kadang tanya password nombor kad debit suami ke kan, kita tanya banyak kali saja je untuk pengesahan kan. Apa bang password bang, lupa kan? Saya lah buat lupa ke kan. Okey. Iklan yang mengarut lah tu. Okey. Jadi ini paparan yang kalau murid kita nak tengok jadi murid tengok kita boleh tengok kan.
katalah nama saya. Kak Syikit, Kak Ikin ada kan masuk? Kak Awal lah Okay. How to enter your class. Sepatutnya kita boleh view sekejap Oh, alamak saya dah terkeluar tapi boleh sepatutnya murid boleh tengok, nanti dia pilih nama dia, dia akan verify juga sebenarnya supaya tak adalah kawan ni duk mengintai dia. Boleh. Dan juga ataupun kita masukkan text code ataupun I'm a student ataupun text code untuk sign in. Ini dia kalau murid dah mula-mula mungkin susah sikit lah, tapi once dia dah download apps, pada saya apps tu mudah. Sebab kita pilih kita punya account, nanti kita boleh terus nampak nanti sempat saya share saya dah buka emo siap-siap. Jangan saya emosi sudahlah. Okay. Jadi saya harap okey lah boleh ni. Okay, text code text code pula classroom login. Ni cara murid nak masuk. Parents pun boleh masuk cara macam ni juga. Okay, kemudian ni families tadi dan skill tadi untuk kita settingkan. Dan kalau kita nak bagi markah ni needs work ni semua kita boleh adjust lah. Mana boleh adjust boleh adjust Buruk bunyi je kan, minta maaf lah Okay, ni kalau kita nak add co-teachers. Contohnya macam PAI, ada cikgu Quran 1, Quran 2 kan. Cikgu Tasmik ke. Jadi ni antara cikgu yang dah memang ada dalam komuniti sekolah. Yang saya dapat notification lah. Cuma ni kadang-kadang Miss Aziz Farha ni cikgu Tika dah ada dah. Ni cikgu praktikum lah banyak. Agaknya dia orang ni kan, dia orang mengeksplorasi kan. Okay, setting pun kita boleh buat. Kalau tengok awal tahun ni, bila kita baru ni dia kata HFH, kita boleh tengok dia sebenarnya jadi bentuk telur. Sebelum jadi monster dia jadi telur, comel. Telur tu sama ada dia boleh pecah sendiri ataupun kita tolong pecahkan telur. Jadi kalau murid login, telur tu dia akan pecah keluar monster macam ni. Kan? Jadi keluar mamang lah. Mamang tanah, mamang hijau kan, mamang kuning semua ni. Jadi dia keluar macam tu lah. Kita nak hatchkan pun boleh kita nak ni lah. So kita tetapkanlah parents boleh komen ke tak, co-teachers boleh komen ke tak, macam tu lah. So all about the setting lah. Kan, ni baru pergi ke edit class. Edit class ni ada banyak ni. Pergi satu button sebab tu saya kata mungkin mula-mula akan rasa pening-pening lalat sikit. Jadi kan cikgu pening, is okay, itu normal. Itu tanda maksudnya banyak information masuk. Kan betul tak? Kadang benda baru ni apa benda lah kan, kita macam blur, sempat pening, loading. Kalau saya lah rasa macam tu. Tapi bila kita try buat, kita explore, kita tekan ni keluar ni, contoh ni macam ni. Ada yang baru join ke? Bukan dia ada webinar sebenarnya untuk mentor dia ada webinar juga yang kena attend untuk sebab dia orang kan sentiasa update features. Akan tetapi saya ada 2 webinar yang saya tak sempat join sebab dia buat 10 malam. Dekat US dia buat 10 pagi. Jadi kita kat Malaysia 10 malam. Ya Allah ampun. Kan ada boleh tengok ulangan tapi belum berkesempatan lagi. Tapi 10 malam tu saya rasa itulah sleepy head kan. Jadi saya tidurlah dulu. Kan dah tenang-tenang nanti saya tengoklah. Okay. Untuk update-update macam inilah. Okay. Tadi kita baru settle yang ni kita nak pergi satu-satu dekat sinilah kita boleh view report juga yang saya kata tadi. Okay, bila saya klik view report, tada! Dia keluar donut. Jadi setiap yang kita klik itu menjadi saksi perbuatan kita. Sounds macam serius kan? Jadi maksudnya kalau tadi kita tengok siapa yang dapat banyak markah tadi? Ni kan kalau tak nanti dia mengajuk kan ni. Tadi betul tak? Cikgu Azhar jawab dengan betul kan? Kita pun nak bagi pujian. Tahniah. Cikgu Senayu kan tahniah. Teruskan. Ini macam terlalu spesifik kan? Teruskan kecemerlangan kan? Kita jawab tahniah. Saya suka jawapan awak. Contoh kan? Kita menukar kan? Jadi murid-murid nanti boleh tengok. Ini macam PM lah. PM macam PM tepi. Jadi budak pun suka. Oh jawapan aku dapat cerdik sikit Cikgu suka kan? Jadi budak pun suka. Jadi positif Kalau ada negatif tadi yang hantar lambat ke dia ada pecahan dekat sini. Kita boleh nampak dia dalam bentuk donut ni. Kan bentuk donut. Dan juga laporan ni kita boleh tengok this week, last month, Julai all time ke apa kita boleh run lah. Ni memang tak ada lain sebab baru hari ni kan. So 2 days sajalah. Boleh boleh belaka. Kalau kita boleh tengok dalam bentuk spreadsheet pun boleh. Dia akan keluar macam mana. Takut tak keluar pula spreadsheet ni nanti. Boleh nampak ke? Tak nampak kot sebab tak share entire screen Tapi dia akan keluar satu report bentuk Excel markah kita berapa,
Untuk apa ada dekat ni spreadsheet ni. Kalau kita nak print sebagai PBD pun boleh. Boleh. Senyap belaka ni saya risau pula Okey ke tu? Okey. Okay. Okey kan? Dia dah blur-blur Dia cakap dah pening tu maksudnya too much information Banyak sangat. Memang sebenarnya sebab tu saya kata kita fokus pada kita bagi ganjaran je dulu cukup lah. Kan? Kita Kalau nak bagi macam murid kita nak buat, kalau macam kita nak buat set PDP kat sini tak boleh set PDP dia tak. Dia more kepada satu tempat untuk kita rekod bagi ganjaran. Cikgu Izman, serius betul ke ni? Saya tak salah tengok ke? Okey. Ya, bagilah peluang dia nak tanya tu. Okey, Cikgu Betul, Izman. Betul Nak bagi tahu saya hadir. Oh, saya nak kena berbual ni ke naikkan nama ke? Ini saya tambah murid baru baru pindah sekolah ke? Dia nak markah tu. Dia nak markah. Okey, nanti jawab soalan. Saya bagi markah lambat tadi. Tardi warna kuning. Tardi kemarin Jawa lagi kan? Tardi late late datang lambat kan? Datang lambat cikgu bagi markah separuh dia warna kuning. Okey Izman? Okey Izman jangan nakal-nakal kalau tak saya potong markah disiplin 2 markah. Ugut kan? Bas lambat. Bah lambat. Pasal apa? Pancit lah. Apa Kak Yati Malik cakap apa ni? Alah baru nak itu frame Kak Yati saya kira hadir ke tadi? Kan? Jadi kita boleh macam tu lah. Mungkin murid terlambat masuk kelas tapi kalau dia bagi alasan tu acceptable lah. Tapi saya rasa PDPR ni kita boleh fleksi sikit lah kan? Nanti kesian budak stres kan? Kita pun stres budak lagi tak masuk. Tapi bila dengar murid-murid masuk PPKS saya rasa macam seronoknya kan? Kedah banjir. Awak bila kampung ke? Kan? Kedah banjir okey. Itulah sebab PDPR ni kita dah sampai tahap yang kadang-kadang kita rasa macam letih sebenarnya. Saya pun sendiri rasa macam letih betul tak? Tengok skrin kan? Itulah doalah semoga wabak ni Allah Ta'ala angkat segera kan? Tak sabar nak pergi alam mandai itu sebenarnya kan? Tak sabar nak mengajar di sekolah. Betulkan statement sikit. Okey? Okey, apa tak? Tengok dah mengaut sampai mana tadi? Okey, jadi macam itulah Nanti Izman saya tambah murid baru pindah dari sekolah mana tu? Dari tak bunyi dah. Dari Henry mana? Janganlah kesian Dia tidur. Dia tidur. Tak ada markah participation so saya tak tambah lah. Saya tak bagi markah Izman Okey. Baik. Okey sampai mana dah? Izman ni kacau lah Okey, jadi kita dah settle ni classroom login ni. Kemudian kita nak tengok families ni ada apa pula. Families pula kan. Sebab tu kalau risau nak alamat nenek ni semua, kita fokus dekat yang whole class ni dulu. Kita settingkan markah, kita bagi markah dulu. Yang lain tu semua anggap jelas saya menyanyi je. Yang bab tadi kena fokus lah. Nanti bila tengok rakaman ni boleh fokus part yang ni je, bagi markah dulu. Tapi saya ingat, saya lupa nak buat poster tadi kalau dapat berapa markah kita bagi ganjaran apa supaya budak nampak benda tu. Mungkin voucher ke yang praktikal lah musim-musim COVID ni kan. Kadang-kadang kita hantar leave ke kat rumah dia ke kan. Saya suka. Terasa ke? Terasa Tapi kalau kita tak dapat belikan tea leaf, tiba-tiba tea leaf tutup pada hari tu, kita transfer duit je suruh mak dia beli, settle. Okey kalau apa dia? Bubble bee pun okey. Bubble bee tu tak pernah pergi minum kesian saya tak ada kat Enstek ni kan. Kena pergi Bangi kena pergi Bangi pula. Ketua warisan ada Ketua warisan ada. Canggih dah. Okay, nanti saya tengok kat Grab ada ke tak Canggih dah Maju berkembang. Okey baik. Sampai mana dah? Next student. View report tadi kita dah. Kita nak tengok ke next students ni tadi. Inilah murid baru Izman. Izman nanti dia kecil hati pula nanti dia keluar kelas saya ni. Izman Yahya kan? Betul ke? Yahya ke Yahya Betul. Yahya tak ada tengah. Sekati je Okey Yahya. Izman Yahya Okey. Ni letter lah. Okey, so Izman murid baru. Macam itulah kita boleh tambah lah murid baru. Okey. Jadi connect students ni tadi kita tambah ni saya dah tunjukkan tadi untuk murid login dekat situlah. Option ni sebenarnya yang banyak ada banyak interface kan. Kita klik ni keluar ni, kita kena try lah. Tak ada jawapan lain dah. Jawapannya memang kena godek-godek. Kena gerak-gerakkan mouse ni Kalau kita menganga je tengok Izman kat sini banyak mata ni tak jadi apa. Memang tak jadi apa. Okey. Jadi connect student dah, add co-teachers ni tadi yang kita tambah cikgu. Dan kat sini ada juga poin yang penting iaitu reset bubble. Contohnya kita tersalah bagi markah.
Kan tersalah bagi markah kan. Okey, Wah tadi jawapan dia salah. Jadi tersalah sorry saya nak bagi markah, jawapan awak salah. Tadi dah puji jawapan bagus kan. Faizal akan mengajuk pula Wani, Faizal tak masuk kan. Kau tak kena panjang ceramah kat saya kan. Jadi ada markah tadi Faizal ni 5 semula Okay, kita reset bubble. Kalau kita tersalah bagi markah, tersalah orang Nurul, kita nak bagi Nurul Tiah tapi kita terbagi dekat Nurul Suhana. Tiba kan. Jadi kita pun tekan reset bubble. Tersalah kan. Kita tersalah bagi dekat Faizal kan. Kita klik kat Faizal. Ada 5 markah tadi, kita reset jadi kosong. Sorry Faizal. Okay, kosong lah. Mana Faizal tadi? Hilang dah markah dia. Sorry saya nak bagi kat Faizal, saya nak bagi dekat Faizah. Contoh Faizah Azizah kan, nama dekat-dekat ke boleh, kita boleh buat pembetulan dekat situ. Tak perlu nak reset balik, bagi satu-satu. Masaklah kita tak masak nanti kita grab nanti. Okay. Seterusnya kita nak display setting ni, tak ada apa sangat kecuali kita nak besarkan. Nampak tak kat belakang ni dia besar dan kecil, besar kecil, besar kecil. Jadi aku tengok budak ni kan, macam tu lah. Jadi macam tu lah. Kita boleh tengok juga student ni dengan first name ni penting juga sebab nama Melayu ni macam saya Faradila binti Muhammad Hamdan kan. First name ialah Faradila. Last name kena tulis binti Muhammad Hamdan baru dia akan jadi cantik. Sebab macam Farha tadi kan dia jadi Mrs. Aziz kan. Dia ada salah setting lah tu. Ayah dia jadi kan. Jadi macam English kan Muhammad Saleh ni kan kadang-kadang nama dia macam tu kan, dia ada family name lah, Chinese pun dia ada surname lagi kan. Jadi depends lah. Jadi kita boleh letakkanlah bubble ni, ada yang kat tangan ke tu? Ni bukan Saya. Kalau betul-betul dah tersalah tu, macam mana kita nak ubah balik setting dia? Reset bubble tadi, kita apa sekali lagi. Bukan reset, yang nama yang keluar, appear nama yang Farha. Dekat saya lah, nama saya appear kat situ, Mrs. Safi'i. Dekat akaun kita ni. Dekat akaun lah, the first. Okay. Akaun setting. Ni dekat sini, first name. Okay. Ni saya kata tadi kalau saya letak Faradila ke itulah rasanya kalau nama Melayu kita ni memang kena letak macam ni lah. Baru dia dalam sijil pun dia akan generate cantik. Dia taklah jadi Hamdan Faradila ke kan. Macam tu lah. Edit role kan. School leader ni kan marah tu Najib jangan macam tu lah. Gambar boleh edit. Change password ni apa semualah. Setting kat sini nanti. Oh ya, gambar tak suka tadi lupa pula. Okay, boleh pergi dekat option ni juga. Kita nak edit kelas ni, katalah Aziani, suka tak mata satu ni Aziani? Mana Aziani? Apa bunyi ketemu tu? Okay, sekejap nanti saya tak ingat edit kelas, kita pergi dekat budak ni, katalah Aziani. Ni Aziani. Ni saya kata dia telur tapi dia dah jadi hatch lah sebab saya dah create tadi account. Okay. Okay. Bila kita klik ni gambar Aziani tadi kan ada mata satu ni. Cakap, cikgu saya tak nak mata satu, saya nak mata dua. Lepas tu saya nak warna hijau. Tak mata dua, dah satu kerja pula nak mencari Sekejap dia suka mamang hijau tak ada kata dengan mak kau hijau lah, tak ada lah Okay. Boleh nampak kecil sikit lah. Tapi kalau kita tak nak guna kelas Dojo Monster ni, kita boleh juga guna Critters ni. Apa benda dah siapa tak pernah guna. Tapi ikon dia macam ni lah. Nak ke yang ni? Kalau nak boleh lah. Ikutlah Valentine's lah tapi sebab dia ni lah barat kan. Barat. Ni reading. Dia kecil lah tak pernah nampak ni. Ada birthday avatar. Macam-macam lah. Halloween apa semua kan. Kalau nak set the whole set pun boleh katalah saya kekalkan lain tadi nanti kalau tak suka boleh tukar, jangan risau. Tekan kat sini jadi saya nak mata dua kan. Mata saya bukan mata kucing. Jadi kalau nak connect parents ni tadi saya beritahu mak awak Aziani, boleh sini email. Kan bagi ke tak kan? Tak apa bagi sini nombor telefon mak awak. Kan. Boleh je mana-mana cikgu. Apa dia? Boleh je letak mana-mana pun. Okey je. Jadi budak baik kan, saya tahu dia memang budak baik, dia tak kisah pun kan. Ni contoh maksudnya kalau kita tak berkenal lah yang ni, ya Allah apa benda ni, kita boleh ubah kan. Kadang budak ni tapi sebenarnya murid kita pun boleh pilih sendiri ikon dia. Nanti saya tunjuk kejap lagi kalau dapatlah saya sambung nanti. Jadi macam tu lah. Okay, boleh lagi tak yang tak settle. Display setting ni tadi dah lah, besar kecil ni kan. Kalau kita gabung tak nampak mana pula dah nama budak ni, kita boleh setting kat sini.
Okey, salah pula. Okey. Saya memang kena buat slide supaya saya tidak terbabas. Okay, ada sikit lagi yang risau cikgu. Okey, yang ni untuk portfolio pula. Portfolio, kemudian kelas story ni. Sikit lagi tentang message ni semua. Okey, portfolio ni kalau kita tengok dekat sini, dekat mana? Siapa nampak tunjuk? Siapa nampak tunjuk? Exercise? Dekat atas. Dekat Atas mana? atas. Sebelah Atas langit, classroom. Atas classroom, pandai. Maksudnya dia Sebelah classroom. Sini. Mana? Ni kan? Okey. Okey. Jadi kat sini lah kita kata ni portfolio. Yang ni capture student work in portfolio. Nak simpan bahan bukti PBD murid pun boleh lah. Cuma masa kita nak interaktif tu saya nak pastilah dia mungkin tidak se-interaktif plus point, blue card ke apa benda semua tu kan. Dia tidak macam tu lah. Dia lebih kepada kita nak simpan bukti aktiviti kan. Jadi contoh kalau kita create aktiviti, kita contohnya tentang apa? Math worksheet dia bagi contoh. Apa arahan kita? Jadi kita nak respon type tu dalam bentuk apa? Video, foto, drawing ni semua boleh. Tapi sampai tahap macam ni je lah. Untuk murid lah. Okay. Class story ni, saya kata macam Facebook. Okay, contohnya saya screenshot sekejap. Okay, boleh senyum kalau sampai buka kamera boleh senyum. Saya nak screenshot sebab saya nak masuk dalam aktiviti kita hari ni. Dah tak sempat, sorry, tak sempat senyum, saya dah screenshot. Okay. Baru buka kamera. Okay, sebelum. Berani kau bos tak masuk kan? Tak ada bukti lagi. Okay, sebelum. Cik Izman nak sengih ke? Isman spek baru. Wow. Cikgu Miss Nadia dan Pritam gimana tu? Dine in ke? Pakai rumah baru. Oh, rumah baru patutlah. Oh, yang tu Cik Abang duk ukur Mozart Saya bawa kedai sampai sini bawa kedai. Bawa rumah baru bawa kedai. Rumah kedai ke? Okey. Okey, boleh senyum. Saya nak update aktiviti kita hari ni. Okey, yang lain mungkin pemalu lah tak apply. Okey, saya dah screenshot. So, kita nak buat aktiviti kita hari ini. Kita upload lah. Salah pula. Mana dah saya bubuh? Kejap satu hal pula ni. Pictures. Screenshot. Okey. Upload satu file. Okay, upload dah complete. Okay. So what's happening in your classroom? Bengkel Kelas Dojo bersama Teacher Mojo. Ya apa takutnya lah semula tak tengok Masalah betul. Bengkel Kelas Dojo bersama Teacher Mojo kan, contoh kan. Okay. Tiba-tiba nama saya jadi Mojo kan. Kita pun boleh post. Dia jadi macam Facebook lah. So nanti budak-budak boleh like, comment. Student can comment on class story. Yes. Jadi budak kita boleh tengok. Nanti kalau korang nak komen boleh lah. Boleh tengok nanti dekat class story. Boleh komen Jangan kecam lah Kalau kecam saya delete. Untuk siap-siap kan. Ni kita boleh edit ke delete kan. Jadi macam tu lah. Untuk sekolah satu awesome ni kita ada aktiviti hari ni. Kita berbual apa sebagainya. Nak rekod ke? Tak payah lain. Kita jadi benda lain pula. Okay. Kantor segala event pun boleh. Contohnya kita tetapkan meeting ataupun kelas kita ke pukul berapa ke, tetap sendiri nanti dia akan keluarlah dekat kalender tu. Maksudnya ada event-event kita apa semua tu, boleh. Tak keluar dah pula, sorry. Okay. Okay, Ellie dapat gambaran sikit-sikit tahulah fungsi maksudnya dalam tu ada ni, dalam tu ada ni kan. Okay lah tu. Kalau too much information tu lah nanti kita keluar, saya masuk balik. Kelas story ni macam Facebook saya kata tadi. Nanti boleh komen, like dan subscribe. Tak ada lah ni bukan YouTube lah. Ngarut je. Okay, dan message. Kita boleh PM tepi. Jadi saya nak PM Izman Dia balas ke tidak ni? Dia check ke tidak kan? Okay, saya nak message Safariza Mana Safa ni? Message bos lah. Safariza contoh tapi ni parents jadi saya cakap puan, mungkin kita boleh adakan perbincangan. Macam tu lah. Tentang anak puan gini-gini kan. Macam tu lah. Untuk bincang perkembangan anak puan saya ingat kalau pendidikan khas mungkin lebih kerap ke kita bagi info tentang anak murid tu. Kan sebab dia perkembangan dia ada perkembangan kognitif semua tu Saya pun tak ingat
Apa saya mengamuk ni? Ada lah kan? Jadi mesti akan ada punya. Dan portfolio tadi kita dah sentuh. Class story, tadi macam Facebook. Message email tadi lah. Kita boleh message personal lah. Jadi akan dapat notification. Okay. Ni tadi saya dah sentuh juga in advance tadi. Iaitu kita boleh view report tadi. Dekat option ni saya kata donut ni tadi. Donut dan juga dalam bentuk attendance. Okay, kita tengok sekali lagi dalam report. View report. Okay, ni report siapa ni? Ni report the whole class. Okay, kita nak tengok record. Azwar dapat 100 tadi kan? Jadi dekat sini sepatutnya dia ada macam mana hari ni punya ni jawab dengan betul lah. Tak orang yang dapat markah lagi. Siapa Zorina? Okay, macam itulah. Okay. Report ni kita boleh tengok maksudnya setiap kali kita klik tu dia akan tunjuk. Kita boleh tengok tarikh ni balik tarikh, sebab apa, setiap kerja rumah. Kan? Macam itulah. Okay, connect teachers, co-student tadi saya dah sentuh juga sekali lalu tadi kalau perasan yang avatar size kan, fungsi-fungsi yang dekat bawah edit kelas ni. Sebab bila kita klik kat edit kelas pun dah banyak fungsi bawah dia kan, banyak anak dia rupanya. Banyak jadi kita kena play around lah baru kita akan ingat. Asalkan kita boleh try and error lah try and error boleh. Tapi nak fokus pada sistem ganjaran tadi dulu pun saya ingat dah cukup baik dalam nak memotivasikan anak murid kita. Kan, motivasi kat kita jugalah Tadi dengar cikgu kata anak murid seronok kehadiran 10/10 kan. Kalau murid kita kehadiran 10/10, 100/100 kita nak bagi komitmen kita. Gitu kan. Kan. Jadi tak apalah bersengkang mata pun. Okay. Sebelum Q&A saya rasa saya nak habiskan dulu slide lah. Sebelum soal jawab kalau saya boleh jawab lah Dan sebenarnya banyak info dekat kelas dojo ni dekat mana tau? Dekat teacher helpdesk. Sebelah profil kita ni kalau kita tak rasa macam ada benda yang kita tak faham sangat, kita klik yang tanda soal ni, kita pergi dekat teacher helpdesk. Ada banyak how to help student X. Ni pun ada yang saya tak habis katam lagi lah. Kan sebab kadang-kadang saya sebenarnya buat masa bulan 6 ke 7 hari tu untuk 2-3 kelas macam tu. Lepas tu murid praktikum dah take over kelas saya lah. Sepatutnya saya Yahoo kan, hurray kan. Tapi kadang-kadang saya rasa macam satu kerugian juga untuk saya sebab sebenarnya saya pun belajar daripada anak murid. Kan bila kita belajar sesuatu yang baru, kita apply kat anak murid dan sebenarnya kita yang belajar daripada mereka kan. Jadi saya rasa macam sedikit lacking sebenarnya, tapi walaupun kadang-kadang ada sedikit kelegaan tapi sebenarnya tak lega sangat lah sebab kita kena bagi report pula kita observe je budak praktikum tu, kita kena bagi cadangan penambahbaikan macam tu kan. Tapi tak apalah, mana-mana pun boleh. Jadi ni dekat bila kita klik pada helpdesk ni, mana helpdesk tadi ni. Kita rasa macam mana nak lift shared class. Kalau nak pindah kelas dah tahun depan, macam mana? Kita convokan diorang. Convo kan? Contohnya kelas ni, okay, kita klik dekat satu awesome ni, kita klik dekat setting finish class. Nanti dia akan jadi archives. Kalau dah habis lah akhir tahun nanti kan. Tak adalah kelas tahun lepas pun ada lagi. Bawa kan. Jadi diorang pun tahun depan boleh buka kelas baru, jadi telur balik kan. Pecah jadi monster balik. Macam tu lah. Jadi kalau cikgu tak sure kat mana, boleh cari dekat tanda soal ni, teacher helpdesk for teachers Kalau berminat jadi mentor ni tadi boleh tengok apa kerja dia, dapat allowance ke? Memang tak lah. Dapat allowance dapat ilmu lah sikit-sikit dapat bantu kawan lah mudah-mudahan macam tu je lah. Dan lagi tak? Okay, ni sajalah kita kena exercise your brain. Exercise your brain tiba. Ni yang Filipina tu ke yang menang emas Olimpik tu, berlatih kat Melaka tu ke? Bukan kan? Okay. Dan sikit gambaran lah. Okay, Conundrums ni, betul ke saya sebut? Conundrums ni ada satu projek kelas dojo dengan Elon Musk. Siapa tahu Elon Musk siapa? Mesti Izman tahu. Cikgu Izman ada ke? Siapa Elon Musk? Pergi bancuh air lah kot tu. Elon Musk ni yang Tesla tu kan? Yang ada projek apa tu? Ke space apa semua tu kan? Jadi ada projek dengan kelas dojo juga. Dia buat Conundrums ni, maksudnya dia satu kelas yang dia buat kelas untuk critical thinking. Untuk budak ni, budak kecil gini belajar critical thinking. Kita buat kebat pun setengah pihak dah bising kan. Jadi sebenarnya diorang dah jauh diorang dah jauh ke depan.
jauh ke depan lah. Kalau tengok classroom mereka macam ni lah, lengkap dengan LCD Tapi kat Malaysia sebenarnya boleh. Sebenarnya boleh sebab saya di SJKC dulu, memang setiap kelas saya ada smart board. Bukan whiteboard, smart board yang memang ada LCD built-in untuk setiap kelas. Dan dah tentulah dia bukan makan kos yang sikit kan. Sebab visualizer dia je pun saya tanya dah 3,000. Kemudian belum lagi komputer yang memang setiap kelas. Saya dulu kalau release kelas yang murid-murid yang majority Chinese ni, susah hati mula-mula susah hati. Tapi kalau dapat nama release tu saya relax je lepas tu. Sebab bila masuk kelas tu saya cakap don't talk apa yang chow saya cakap. Saya cakap saya ada undang-undang. Undang-undang saya in my class you cannot, saya tulis kat papan putih. Cannot talk, cannot play, cannot run. Tu je saya tahu. Kan? So saya cakap apa yang chow saya cakap. Jadi baru mereka dengar, mereka duduk dan masa tu kadang-kadang cikgu boleh tengok itu YouTube ke? Boleh, you mau tengok cerita apa? Jadi mereka pun dia tak sendiri lah atas cerita apa tapi ketawa-tawa kan. Jadi release tu jadi satu benda yang bermanfaat juga. Asalkan bukan tengok cerita mengarut lah kan. Dia tengok YouTube kan, kita pasang lagu. Jadi fungsi-fungsi kelas yang macam ni lah. Dia maksudnya ada banyak kelebihan dari segi digital dan sebagainya lah. Okay. Sikit lagi, ni saya kata tentang community. Dan saya rasa tak mustahil lah kita boleh adakan di Malaysia lah. Tapi ni mungkin sebelum COVID lah tengok classroom dia duduk bawah kan. Ni kalau kelas perdana ni memang minta ampun lah. Minta ampun. 38 orang macam ni memang hidup lah memang tidaklah setakat inilah kecuali kalau kita dapat kecilkan kelas. Sekejap nak sign to frame macam mana boleh terlepas masuk ni. Sekejap saya buat talian hayat sekejap Sekejap saya buat talian hayat, minta maaf sekejap. Kak Pah, nak kau tak kacau ke? Kalau nak aku kacau mana kena tempeling. Kau benam je kat kolam ikan kau tu. Nak tanya. Maksudnya kelas dojo ni bukan untuk buat quiz ke dalam mengajar macam tu kan? Dia lebih pada pengurusan macam bagi markah token macam tu je ke? Kelas dojo ni Kak, dia sesuai lah. Kalau macam saya sendiri, kelas ni lebih kepada di akhir sesi. Di awal dan di akhir. Maksudnya di awal tu masa murid masuk, saya interrupt sikit cikgu. Ni Ustazah Farah sebab ada cikgu Sarifah Puan Sarifah tanya macam awal tu masuk kelas kita intro sikit dengan hadiran tentang siapa masuk awal, bagi poin semua kan. Lepas tu masuk kelas pun untuk belajar dan bila dah nak tutup tu saya masuk balik kelas dojo untuk nak bagi token-token macam yang Ustazah Farida ajar tadi lah. Nak bagi token ni, lepas tu report apa ke kat situ. Dia tak ada PDP pun dalam ni sebenarnya. Betul tak Ustazah? Saya just respon je lah apa yang dia tadi bertanya Puan Sarifah tadi. Okey, faham. Dia lebih kepada pengurusan kelas lah. Betul. Dari segi ganjaran tu lah, sistem mata ganjaran kan, sebab dia kita boleh tambah, tolak dan dia kekal kat situ kan. Dia kita boleh tengok balik bagi markah sebab apa. Kalau PBD tu kadang-kadang tak boleh bagi markah TP1 kan. Jadi kadang-kadang kita pun tak boleh nak justify padahal murid memang tak wujud ke kan. Jadi ada dilema kat situ lah. Tapi yang ni kita galakkan budak untuk participate. Budak pun tahu kalau aku jawab ni dapat markah. Betul salah lain cerita lah kan. Jadi at least budak tu dia berani bersuara. Contoh macam saya kat universiti dulu kan, zaman-zaman uni dulu, bila kita kelas dengan international student, di UIA kan dia ada ramai lah. Jadinya kadang-kadang mungkin budaya kita kot mungkin kita malu kalau nak tanya soalan dalam kelas, betul tak? Macam bukan budaya kita, betul tak? Kecuali di sekolah-sekolah SBP ke tak tahulah murid dia orang proaktif lah tapi di universiti ni kadang-kadang kawan-kawan saya yang tak boleh panggil foreigner kena panggil international student ni, dia orang kadang-kadang tanya soalan yang macam kita dengar pun macam lah, ni pun nak tanya ke? Kan? Tapi sebenarnya ada satu value dekat dia orang, iaitu apa? Berani bertanya. Dan even saya contoh sikit sebab ni dirakamkan kan Aceh. Di masa saya di SJKC dulu, bila tanya soalan, angkat tangan kan, hands up kan? Kalau 40 tu saya ingat adalah dalam 30 ke angkat tangan. Bila saya tunjuk, jawab. Sama ada dia geleng ke ataupun dia tak tahu ke ataupun dia jawab salah ke, tapi ada value juga kat situ. Iaitu apa? Berani. Berani. Walaupun kadang jawapan dia tak apa-apa. Macam saya cakap tadi lah, international student pun kadang-kadang tanya soalan, kita pun macam jadi tadi kan prof dah cakap, kan prof terus kan, dia dengan doktor dah cakap.
tapi value-nya ialah berani. Jadi benda ni yang kena adalah yang kita boleh pupuk lah pada anak-anak kita sebenarnya kan. Dia dalam soft skill diorang. Mungkin tak ada dalam syllabus jadi soft skill ni benda yang kita luar bilik darjah kan. Jadi kalau tengok di barat yang baik ni kita boleh cedok lah. Tapi ada juga yang tak berapa baik dia kan. Contohnya masa saya pergi sikitlah pengalaman ni masa saya ada join pula. Saya pernah berada di ada satu library di sebuah universiti dekat luar negara tu. Jadinya dia bising dekat library. Mak dia macam dah shoot tak jalan, dia lompat. Mak dia pun cakap shut up kan, shut up. Anak jawab apa? You shut up. Dia sound mak dia balik kan. Kalau akulah kan. Tapi sebab budaya diorang ialah diorang macam memang dah berlatih untuk outspoken kan. Diorang outspoken sebab tu diorang punya human rights dari segi hak-hak macam tu diorang sangat stand sangat nilai, sangat kuat. Jadi ini dia tentang komuniti diorang sebab saya berada dalam komuniti yang di Facebook tu, dia satu close group lah. Tapi ni saya ambil. Diorang adakan perjumpaan bulanan dengan ibu bapa untuk update tentang pengembangan anak-anak diorang. Masa ni diorang bincang dengan teachers, parents kan. Diorang bagi feedback. Jadi diorang kan bersifat terbuka kan. Jadi kalau kita boleh ke arah tu, mudah-mudahan lah kita boleh saling memperbaiki lah kan. Jadi kadang-kadang kalau tak terima tu lah yang tajuk yang berbeza lah kan. Okay. Salah tekan kat sini lah. Okay. Okay, rasanya slide saya dah habis dah. Yang coming soon ni ada features yang akan upload, tapi saya tak, saya kata tadi saya tak habis lagi ngaji lagi. Ada features yang akan datang, tapi yang ni pun saya rasa dah cukup banyak. Dan kalau ada Q&A dan kalau saya boleh jawab, saya cubalah. Ya. Okay, saya rasa setakat tu lah. Kompak dah. Okay, boleh minum air sekejap kan? Okay, kalau ada soalan boleh tanyalah kalau saya boleh jawab, saya jawab lah. Okay, terima kasih Ustazah Faradila. Ada tak nak tanya kawan-kawan? Siapa tak angkat tangan ni? Safai? Saya. Ya. Okay, tanya terus. Okay, saya ada soalan. Simple je. Okay, let's say saya mengajar satu kelas yang sama untuk dua subjek berbeza. Okay. Adakah perlu saya set dia punya avatar tu secara manual? Boleh tak? Ada tak yang automatic dua subjek tu satu ikon untuk satu murid? Subjek lain-lain Ya, maka memang kena buat manual macam mana? Oh, subjek lain Subjek lain tapi murid yang sama? Yes. Contohnya subjek apa? Okey, katalah pengurusan diri kelas saya Taimiah dengan matematik kelas saya Taimiah juga. Oh, nama subjek tu pengurusan diri dengan maths Okey. So katalah nama student tu Khalil. So dia nak ikon yang sama. Ada tak cara untuk kita set up untuk semua 10 orang tu sama je di dalam matematik dan di dalam pengurusan diri? Oh, dia nak ikon tu sama. Kalau dia nak hijau mata dua lah juga macam tu Dia rutin budak-budak autis tu macam tu kan. So far kita kena buat manual je lah kan. Saya rasa setakat ni yang saya tahu, yang dalam pengetahuan saya kena manual lah. Tapi kita boleh tukar nama kelas kan. Contohnya kita set lah pengurusan diri sebab sistem pemarkahan pun berbeza kan. Ya betul. Tapi dia nak appear ikon gitu. Kenapa waktu pengurusan diri tadi saya hijau dan sekarang saya biru. Saya tak nak sama macam tu. Saya nak hijau juga sebab saya tak nak mak saya hijau kan. Okay, jadi itulah kena pergi dekat yang edit kelas tadi. Salah dah. Mana edit kelas, kita masuk balik kelas tu. Kita kena pergi kat edit kelas ni, saya rasa kena manual lah. Sebab murid tak ramai kan. Kalau murid ramai, masak kita kan nak melayan kan. Kalau dapat macam Cikgu Aziani tadi, tak kisah mata 1 ke 2, 3, tak apa. Kan jadi kalau ni kita pergi dekat student ni tadi, katalah tadi Safa Safa tak nak, dia nak hijau juga. Mana Safa Riza. Kan ni tengok dia telur tak nak, dia nak hijau mata 2 juga kan, berebut dah pula kan. Mata 3 ni tak nak, ada mata banyak tadi mana? Ni mata banyak tak nak. Ni bukan lebih pada iluminasi yang sini kan. Jadi mata 2 lah saya pun kadang seram juga tengok Jadi dia nak hijau mata 2, kita bagilah ambil lah. Asalkan masuk kelas kan, kita pun safe. Okay, kita tengok Safa jadi tak hijau. Safa tadi hilang dah. Kenapa tak jadi hijau? Kita kena keluar balik lah kot. Okay, masuk balik. So memang kena buat manual lah. Kena buat manual lah saya rasa. Okay. Kita kena ubah balik, tak safe tadi. Setakat ni lah, tak tahulah ada cara lain. Sebab biasanya kelas lain-lain kan. Itulah. Saya ingat kalau saya pun macam Kak Zurin saya setuju jugalah. Kita tak adalah all the times menghadap kelas dojo ni.
Kita boleh macam awal-awal kita ambil attendance kan. Atau macam Izman tadi dia datang kelas lepas tu dia dah kan. Tak dia dengar saya tahu dia siap-siap dia dengar dah laki dia cerdik sikit kan. Nampak dia tak ada tapi dia dengar macam Imam Syafi'i kan. Jadi kita boleh tengah-tengah bila participate. Kalau kita rasa dia macam terlalu ambil masa untuk participate, yang saya pernah buat ialah kita ada senarai nama murid kan. Bila dia orang participate, kita buat satu macam lidi pula macam kita calik sikit satu markah. So kita kena rajin sikit lah, lepas kelas baru kita boleh tambah markah ke kan. Macam tu lah cara masing-masing lah. Saya dulu masa kelas psikologi, nama pun psikologi, lecturer tu hari pertama masuk kelas, dia bagi nombor badan kat kita. Contohnya nama saya F kan, F kan awal-awal. Kalau Kak Zurina ni mungkin namanya ujung-ujung lah kan. Lambat-lambat sikit cikgu dia panggil kan. Itulah saya tak nak bawa nama anak saya huruf A tapi ada juga A kan. Yang A ni selalu kenapa lah mak aku bagi nama huruf A depan kan. Mesti kena awal-awal kan. Jadi nama saya biasanya nombor 4. Saya ingat nombor badan saya nombor 4. So kriteria pemarkahan lecturer ni ialah kalau kita jawab soalan atau kita tanya soalan akan dapat markah. Dia ada 15% ke macam tu. Exam ada persen dia lah. Jadi bila kita tanya, okay good question dia kata kan, contohlah. Okay your number, saya boleh cakap number 4. Jadi dia akan calik markah tu dulu. Inilah cara dia. Jadi atas kita lah sebab kadang-kadang dia mengganggu juga kita nak cari mana pula nama kan. Jadi atas kita lah macam mana kalau murid tak ramai mungkin should be okay. Dan saya rasa dia sesuai juga untuk murid yang pendidikan khas lah terutamanya dengan saiz kelas yang tak begitu padat dan kita boleh update itulah tapi mungkin yelah saya teringat kalau murid autistik ni dia nak kena rutin dia kena sama kalau tak nanti dia jadi macam mana tak selesa Kurang Asyik lah tanya. Cikgu kenapa saya tak sama? Dia asyik fokus yang itu daripada belajar. Tadi nanti terganggulah kita punya video fisik. Okay, dia akan distracted dengan benda tu Khalil Az Ya. Okay. Macam dia speaking power kan? Speaking power kan? Saya ingat saya pernah masuk kelas dia lah dulu. Itulah ada kelebihan dia kan? Memang murid ni istimewanya lah. Okay, ada soalan lain ke yang boleh saya jawab kalau ada lah? Ada yang bertanya lagi? Rolitia? Okay, kalau tadi saya bagi markah, tadi siapa tanya? Safariza. Saya bagi markah. Kita kena lah apply kan? Okay, tadi Safariza tanya. Okay, tanya soalan markah apa? Markah penglibatan so Safa dapat markah dah 5 markah. Tadi macam dia jawab lagi tentang cool block cool block apa tadi? Delivery kan? Saya bagi markah. Okay, lagi? So Safariza mendahului Senarai. Okay? Okay, siapa yang tak faham boleh tanya sebab kalau ni free untuk bertanya. Tak ada charge. Betul-betul tak ada charge. Saya ada juga buat share lah video tu 17 minit juga untuk saya rangkumkan video keseluruhan ni. Tapi saya maksudnya kalau nak tengok balik ada jugalah video ni lah DPR lebih menarik yang kelas dojo ni. Bukan promote apalah sebab kadang-kadang kita boleh nak rewind lah. Kalau nak rewind Google Meet ni pun boleh, hilang terus dah. Ya Allah. Tapi dekat sini, wah Zalora pula dah ni saya tunjukkan cara kerja rumah. Macam tu lah. Ada suara merdu saya kat situ kan. Ada orang kata suara saya macam pramugari dia komen dekat sini ni. Jadi saya pun cakap kadang-kadang pramugari, kadang-kadang singa pun boleh lari kan. Jadi macam tu lah. Okay. Okay, kalau nak tengok dekat helpdesk pun boleh mana-mana lah ikut sukati lah boleh Okay. Okay, Cikgu Wah. Okay, cikgu. Nak tanya ni Farah, akak punya saya punya dojo ni hari ni semua ikon bertukar menjadi telur. Okay. Sama. Pula jadi telur. Kenapa ni? Okay, kalau tengok tadi memang dia jadi telur asalnya pilih last login. Wah. Kami ke Rabu lah dulu. Tak ingat. Oh tak adalah lama sangat Kalau dia itu dia jadi telur nak kata baru buka kelas ke tak? Buka kelas Macam mana? seminggu sekali lah biasanya kot. Biasa waktu mengajar lah, hari mengajar.
Ambil telur balik aku kena cari jugalah ni how to hatch. Why dia patut jadi why. Ada 4 kelas semua telur. Telur balik Sama ke sebab sebab- faktor dia tak regular buka kelas tu yang dia jadi telur balik. Sebab bila try dia suruh invite Ashraf parent. Contohlah invite parent tu. Okey, saya bimbang sebab dia macam ni, kita nak hatchkan telur ni sama ada murid tu kena masuk. Kan bila murid tu log in, macam ni kan telur ni, kan telur kan. Murid ni boleh pecah kat sini, kita tolong pecahkan lah kan. Macam tu lah. Sekejap kat mana tadi Maksudnya murid lah yang kena masuk login. Boleh, kita pun boleh. Kita boleh tolong hatchkan ni dia kata kita boleh ni dekat gambar ni tadi. Aziani tadi kalau perasan, tapi saya dah ubah dia kan. Dia ada orang lain tak? Sebab saya dah usik dia orang tadi ni kan. Saya takut ada idle. Idle ni macam, idle lah sebutnya ke dormant dia macam static macam tak tahu dia Macam blank juga lah. Tak guna dormant. Lepas tu boleh tuntut wang yang apa tu? Wang yang boleh dikembalikan tu apa namanya? Lebihan Kalau tak nak boleh bagi saya lah. Apa aku jenis saya nak buka yang dekat community tu. Harap tak keluar benda lain lah Fufu sekejap Allah. Dah kenapa pula ni? Sekejap Okay, jangan fokus kat situ. Fokus kat sini, kelas dojo ni. Kelas dojo ni, mentor community ni. Okay, sekejap saya share sikit. Ada juga orang cakap ni, dia telur kan? Help, my whole class monster change into eggs. Jadi kadang-kadang saya follow sini sebab kadang-kadang ada jawapan kat sini. Jadi apa jawapannya Oh my kids love it lah apa benda ni kan. Dan saya cuba cari kalau ada jawapan dekat sini. Okay, the eggs will hatch when kids log into the student site. Maksudnya kena murid masuk lah. Dia adalah new feature. Ni new feature kan, saya tak masuk webinar itu kan. So ni feature baru that was unrolled this year. This is the year way to go manually hatch. Okay, maksudnya kita kena manualkan. Manual lah, kena pecah balik lah jangan goreng sudah, nanti dia keluar monster anak ayam kat situ kan. It's a new feature. Ni 1 hari yang lalu kan. So dia feature baru sebenarnya. So kita kena So pecah maksudnya lagi. biar je lah. Biar ke atau dia kalau perasan tadi, masa saya tekan Aziani tadi, masa saya nak tukar ikon dia ni, mula-mula dia keluar telur kan. Ni dia boleh ada how to hatch betul help student log in at the home to hatch their eggs into monster. So kena minta student log in lah. Oh ya, kalau sempat saya nak tunjuk ni Emo nak tengok kalau dari handphone macam mana tak? Sebelum tu nak menjawab tak soalan tadi. Maksudnya kita boleh hatchkan ni. Kita boleh minta student lah, sama ada minta parents lah untuk masuk yang dojo.me ke atau download pun boleh. Kalau dapat download, saya rasa comel juga sebab mungkin saya tunjukkan apps. Ada masa ke? Boleh ke saya tunjukkan? Ada masa ke bos? Boleh. Boleh saya boleh Emo ni. Ni kalau cikgu nak buat tutorial ke kalau nak share kalau pula salah semula. Mana dekat Emo web ni. So kita buka juga dari handphone Emo ni. Emosi sudahlah Sekejap masa ni lah dia tak nak. Okay. tapi dekat handphone dia tak jadi telur pula. Ni pelik. Handphone tak Dekat handphone dia ikon ni lah karakter ni. Dekat laptop Okay, ni soalan yang menarik untuk ditinggalkan untuk saya tengok. Jadi saya kena study balik lah sebab kadang-kadang dia berlaku ada semua ke setengah murid yang telur tu? Semua kalau dekat laptop semua telur. Kalau dekat handphone semua ikon kartun tu lah. Ya telur Okay, ini saya kena take note lah setakat ni yang saya tahu dia boleh manual lah saya sempat juga tengok kat sini kalau ada update tadi kan telur macam ni kan. Lepas tu inilah setakat ni kena manual H, tapi kalau yang dekat phone tak sama dengan tu itu saya kena tengok lah. Saya try scan to connect. Kosong 74 sekejap Boleh tak? Harap boleh.
Ting. Okey, saya scan. Boleh nampak ke? Nampak kan? Boleh. Okey, sekejap Alamak, sekejap Okay, so saya nak tekan pada refactor ni supaya saya nak tunjukkan yang apps ni. Soalan ambil masa sikit. Dah kenapa pula? Balik. Untuk cikgu yang ada buat video tutorial ke, boleh guna emo ni jugalah tapi kadang-kadang tu lah. Tengok lama tak boleh Selalu image balik. Tak boleh nanti, dia macam satu apps yang kita masuk, kemudian dia ada profile dia ada profile. Refresh balik lah. Dia ada profile, kita klik je profile tu, jadi kita boleh masuk sebagai ibu bapa ataupun sebagai murid sebab saya nak intai anak saya punya kan. Jadi kita boleh tahu markah dia. Okay, contohnya refactor. Start now. Okay. Okay, kalau perasan ni, dekat ni, boleh perasan ni gambaran handphone saya lah. Okay, ini kelas 2 nya, saya klik. Okay, ni anak saya sebab saya masuk melalui akaun anak saya ni, Mus'ab. Saya pun tekan dekat kuning ni. Okay, ada 2 markah. Ni Cikgu Farha dia buat lah sign 1C. Okay, 2 markah sebab ni? Jangan loading 20 Ogos hari ni, dia tak ada kelas hari ni. Tapi asasnya kita boleh tengok point untuk anak kita sajalah. Ni apa benda ni, siapa tak pasti lain, cikgu yang update. So kita tahu markah anak kita 2. Contohnya macam tu. Ni yang kelas tak update lah. Okay, kalau tengok dekat bahagian atas ni, kan ada mamang kuning ni kan. Murid ni boleh pilih sebenarnya Ni dekat ni, nama ni, tak ingat pula dah nak tukar kat mana tapi boleh play around nanti. Contohnya saya sebagai ibu bapa saya masuk guna akaun ni akaun saya yang Faradila tadi. Yang ni akaun saya nombor 2 ni sebagai parent, saya guna personal email. Dan kita boleh nampak macam ni. Apa update dari sekolah, you are now part of Musa Umay Classroom Community. Ini saya sebagai mentor itu saya ada upload video ni lah dengan harap 44 days ago kan, nampak sangat dah lama kan. Jadi saya share ni untuk cikgu-cikgu yang baru nak berkenalan dengan kelas dojo lah. Jadi saya share video ni kat sini. Jadi inilah dia kelas story untuk SKPP 92 setakat ini. Setakat ini macam tu lah. Ada banyak lagi sebab tu saya pun sebenarnya belum mengoptimumkan lah. Saya baru sikit-sikit je lah Okay, kalau perhatian kat atas ni, kelas dojo beyond school ni. Ni yang saya kata kena bayar. Kelas dojo ni untuk teachers memang percuma. Memang percuma. Tapi kalau untuk parents kalau nak guna, kalau kita tekan try for free ni, kita boleh kena bayar sikit lah. Sebulan RM6 macam tu. Kalau setahun lebih murah lah. Kita boleh apa? Boleh tengok progress report anak kita. Ada banyak je monster pot semua kan. Boleh reward kids love. Dia macam kalau macam kita nak reward anak kita. Okay, kalau solat, Umi bagi point. Tapi saya pun tak buat lah Ni kalau anak suka sangat sistem ganjaran ni. Macam tu lah. Tapi kalau tengok dalam 90% kebaikan dia mungkin ada sedikit kritisism yang ni pun saya kena bagi tahulah. Apa kesan dia? Bila terlalu mengeksposkan kepada sistem ganjaran ni, kadang-kadang budak dia jadi down jugalah. Kan? Biasalah budak-budak kan? Dia ada kritisism juga, boleh cari nanti. Tapi saya ingat manfaat dia pun tak jauh besarnya lah. Maksudnya manfaat dia mungkin lebih besar lah. Sebab ada juga kritisism sampai dibincangkan di universiti apa hari tu, saya ada baca. Jadi tentang kalau kita terlalu jadi budak kadang-kadang jadi bukan jadi fake, dia jadi macam terlalu nak mengejar ni lah
dia tak by nature tapi kalau kadang-kadang kita percaya bila kita dah biasakan murid tu untuk participate, untuk budak-budak dia bercakap, lama-lama murid tu akan bina sendiri skill dia. Saya percaya on that way lah. Kan macam tu. Jadi ni kalau ibu bapa yang berminat lah boleh try lah. Boleh try dan subscribe untuk package ni lah bayarlah sikit. Tapi untuk cikgu-cikgu don't worry, memang percuma. Ni untuk ibu bapa ni ikon saya ni ibu bapa. Jadi saya sebagai mentor pun kadang-kadang kalau ada notification saya boleh tengok. Ni demo kelas. Ni satu awesome tadi, saya klik, saya boleh tengok dari handphone juga. Kan kalau kita nak update ke, sementara tunggu rumah baru kita siap ke kan. Kan jadi sementara tunggu kontraktor pasang tile pasang vinyl boleh. Tadi kumpulan Fabulous dapat berapa markah kita tengok. Kalau kita nak award group dekat sini pun boleh, dekat handphone lah. Sebab macam saya kat rumah kadang-kadang saya suka guna PC kan sebab besar sikit kan. Guna laptop tu kadang mata pun nak terlelap je. Jadi kalau PC besar, takkan kita nak bawa PC dalam handbag kan? Adalah pampers, skru semua dah ada dalam bag. Jadi kita bawa handphone. Jadi kita boleh access dekat phone juga. iPhone, Android semua boleh. Tak ada masalah. Contohnya 5 cendekiawan ni. Ada anak siapa dalam ni? Jadi telur Sebab dah lama lah saya suspect dah lama. Saya suspect dormant tu lah. Tapi kalau saya tekan apa jadi? Ni contohnya lah kerja-kerja di Padlet Adi kan. Okay. Saya akan siasatkan ini tapi saya suspect macam ni lah. Tapi jangan risau, dia boleh H balik. Tapi saya nak fikir kenapa kenapa kalau the whole class okay lah kalau certain orang je tukar jadi telur balik. Itu lagi complicated saya fikir. Jadi macam itulah saya ingat nanti kalau ada masa boleh pergi ke Google Play, App Store ataupun Apple panggil apa Siapa Apple? Siapa Apple teacher? Saya tak tahu saya guna bimbang je lah. Jadi boleh download kan? Boleh download dan saya harap macam tu lah. Boleh ni lah, boleh nampak tadi kan paparan skrin kan? Boleh kan? Okey. Itulah saya akan siasatkan tu lah, siasat. Tapi H balik lah manually lah kalau lepas ni nak guna dengan lebih kerap, saya ingat tak ada masalah lah. Sepatutnya lah dia kata new features kan. Itulah cikgu pun tak boleh ngaji kan. Nanti saya siasat lah. 3 kali dah janji nak siasat ni. Okay. Alright. Okay, ada lagi persoalan daripada rakan-rakan? Okay, saya baca sikit komen Nur Atika, betul. Kadang budak terlalu bergantung pada ganjaran. Kadang-kadang, Allah tak jawab kan. Macam kadang kita promote anak kita lain, cabut uban. Bukan uban saya lah cabut uban RM1 kan. Kita nak pergi galakkan kan. Tapi bila tak dapat macam, Allah kan. Itulah, dia ada cons dia sikit kan. Kita nak terangkan pula sistem ganjaran pahala Allah Ta'ala kan. Benda yang tak nampak kan. Siapa yang jadi konon tu? Apa maksud konon tu Kak Yati? Sempat lagi dia itulah kan. Saya Detektif Conan. Okay, jadi itulah ada sikit kritisism dia juga. Tapi saya ingat untuk suka-suka ni untuk budak tahap 1 saya ingat seronok macam darjah 2 seronok. Cikgu Natika ada dalam community kan? Ya saya nampak Cikgu Natika ada dalam community. Cuma itulah harap saya lebih rajin lah update dan saya kena promote lah ada tugas sebenarnya. Betul Cikgu Natika. Pemalu Cikgu Natika dia type je. Okay. Okay, ada pertanyaan, ketidakfahaman, kesalahfahaman, kemusykilan daripada rakan-rakan sebelum kita tamatkan kita punya meet hari ini? Okay, sekarang dah pukul 4.26. Kalau senyap je maksudnya tak ada lah kot. InsyaAllah semua faham. Sukut alimatul ridha kan? Dia yang tadinya setuju. Macam masuk minang dah kan? Senyap tanda setuju tu maksudnya dia faham lah tu. Faham lah baiklah. Mudah-mudahan kan? Cumanya kalau ada kemusykilan ataupun perlukan rakaman, boleh WhatsApp dekat saya dan saya pun akan bagi link rakaman ni dekat semua GPK sekolah lah. Di Putrajaya je. Yang dekat version tak takut saya buat ngarut kan? Yang luar Putrajaya tu boleh WhatsApp saya lah kalau perlukan rakaman ni. Kalau saya boleh minta izin nanti saya upload di buat macam YouTube boleh cari. Saya buat hashtag nanti kelas 7 cari je nanti kalau jumpa lah muka-muka sendiri di Google Meet boleh lah boleh tengok balik. Okay, terima kasih. Okay. Tak ada Okey, tak ada. Kalau tak ada, okey, terima kasih Zaza. Saya suka panggil Farah teruslah.
Adik Farah. Adik ni junior saya tau. Oh sebenarnya, ya Allah. alumni. Itulah Terima kasih sekali lagi. dulu. Sudi jemput saya. Minta maaf salah silap nanti lupa minta maaf kan. Terima kasih banyak. Harap jangan jemu lah cikgu-cikgu 92 itu tengok muka saya. Khamis tengok muka saya, hari ni tengok lagi lah. Lepas ni saya tutup lah. Nanti lepas saya malu-malu duduk dan diam. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih banyak. Saya pun daripada Urustia ingin mohon maaf lah kepada rakan-rakan guru dan juga penceramah andai ada apa-apa salah bicara, salah cakap ataupun terlebih gurau. Saya minta maaf lah. Sebelum kita tamatkan perjumpaan kita hari ini, make sure semua dah isi link kehadiran dan kita tamatkan pertemuan kita ini dengan tasbih kifarah dan surah Wa'as. Okay, kita berjumpa lagi. Kalau perlu lagi kelas yang macam ni, just inform je saya. InsyaAllah saya akan cuba usahakan. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Safa tinggal Safa tinggal nak ada benda nak bincang sikit. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Link Guna mana? jangan tak guna. Cikgu Izman pun saya nak observe nanti tak diguna ke tak? Link mana? Tak ada link pun. Apa tak dengar? Kehadiran. Kehadiran bukan dah bagi ke link tadi? Oh, mungkin terlepas pandang tak ada. Lewat kot. Foto markah. Baik. Okay, terima kasih Kak Faiz. Minta izin dulu. Terima kasih. Sama. Thank you Farah. Okay. Terima kasih Faradila. Terima kasih Cikgu Izman. Thank you Cikgu Safa. Dekat dalam link kan? Ya, okey tak? Okay, Cik Nurul terima bantu. kasih. Assalamualaikum.